Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis, yang berbahagia, pegawai, pensarah-pensarah, kaki tangan dan seterusnya pelajar-pelajar UiTM Cawangan Pahang. Dia bukan Cawangan Jengka dia Cawangan Pahang. Dia naik taraf. Dengan popularnya dia panggil Salam Khazanah Alam. Orang Jengka tahulah tu. Jadi pertamanya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat sudi hadir pada petang ini, yang dapat berkelapangan. Saya dipahamkan pelajar-pelajar kita sekarang ni tengah tension juga, ya, dekat nak profesor. Itu sebabnya Ustaz kita tengok kedatangannya kurang memberangsangkan. Kita pun ada forum berkaitan dengan AIDS saya rasa dalam 2 bulan lepas, ya. Dan kita tengok masa itu kedatangannya Prof agak boleh kata nak hampir-hampir nak penuh lah, ya. Tapi sekarang ni kita dipahamkan adik-adik kita sekarang ni tengah berjuang, ya, untuk menghadapi peperiksaan mereka, ya. Jadi walaupun kita mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada adik kita yang dapat berkesempatan pada petang ni. Jadi untuk tujuan saya pada petang ni untuk memperkenalkan ahli panel kita, ya. Jadi saya rasa sebelah saya ni ialah Dr. Hasniza. Beliau ni ialah kalau bahasa senangnya ialah pakar bius dan pakar ICU. Kalau bahasa orang putihnya pakar anesthesiologi, ya. Anesthesiologi payah. Kita senang kampungnya ialah bahasa pakar bius daripada Hospital Tengku Ampuan Abzan Kuantan. Ya. Jadi beliau ni juga terlibat secara langsung dalam penanaman organ ni kerana beliau juga adalah merupakan pengurusi bagi pusat transplant negara bagi kawasan bukan Pahang saja, Pantai Timur. Ya, jadi termasuk Kelantan, Terengganu sekali. Ya. Jadi beliau berkelulusan tentulah perubatan, ya, daripada Universiti Malaya. Saya UKM, tapi saya ada juga belajar di UM setahun, ya, ambil master. Lepas tu saya master kali kedua di UKM juga, pasal minat UKM. Okey, seterusnya sebelah saya ni saya rasa kalau saya nak perkenalkan apa, saya malulah, patutnya dia semua orang kenal kan. Hari-hari keluar TV kan, kita tak pernah keluar TV je tak. Jadi Ustaz Ashraf ni pada saya, kalau siapa tak kenal lagi tu pepalih lah, melampau lah. Jadi ada hari-hari keluar Astro, keluar apa, tak kenal juga lagi itu, mana orang tak pernah tengok Astro. Jadi Ustaz Ashraf ni kalau kita ingat dia lah, dia adalah merupakan pemenang pemenang untuk Imam Muda musim pertama tahun 2010. Ya, dia ni kelulusan master dalam bidang Ustaz? Syariah, ya. Jadi dia master di bidang syariah, ya. Saya tengok dia punya CV dia, gaya-gaya dia memang orang Penang lah kot. Sebab dia pun pernah jadi inkon untuk beliau Penang dan sebagainya, ya. Dan juga beliau pernah memenangi tokoh Ma'al Hijrah Pulau Pinang juga, ya, Penang. Ya. Model Rasul Pulau Pinang, ya. Okay. Jadi saya rasa Ustaz Ashraf ni kita tak perlu detail, ya, kerana dia memang orang dah popular. Okey. Di ujung sekali tu, ya. Di ujung sekali tu, yang ni sebenarnya dia popular juga. Tetapi kalau adik-adik ni mungkin tak kenal lah. Dia ni popular tahun 1995. 99, ya. 1999. Dia ni kalau nak tahu, adik-adik nak kenal, inilah orang penderma organ hati pertama di Malaysia. Bukan koman-koman orang. Kalau kita tak berani. Kalau saya doktor pun saya cabut lari dulu. Nak panggil derma darah pun payah. Inilah derma hati. Ya, jadi kita akan berkenalan dengan lebih detail dengan beliau semasa kita menjalankan forum kita nanti. Ya. Jadi itu saja sebagai perkenalan kepada ahli panel kita. Jadi sebelum kita memulakan tajuk forum kita pada hari ini, ya, ialah berkaitan dengan derma organ. Ya, jadi mungkin antara kita tidak begitu orang kata tu faham sangat apa itu maksudnya organ dan sebagainya, ya. Jadi saya sebagai mukadimahnya saya nak kata beginilah, ya. Kita ni sebagai satu tubuh, satu manusia, ya, yang terdiri daripada peringkat yang paling rendahnya panggil sel. Himpunan sel-sel itu kita panggil tisu. Himpunan tisu-tisu tu jadi organ. Himpunan organ-organ tu jadi manusia. Itu kaedahnya, ya. Kalau tak faham lagi, kita buat macam ni pula. Sebiji buku. Asalnya ialah daripada huruf. Kompor-kompor huruf tu jadi perkataan.
Kompor-kompor perkataan tu jadi ayat. Kompor-kompor ayat tu jadi karangan ke naskah ke artikel kan. Kompor-kompor artikel tu jadi buku. Lepas jadi buku jadi apa? Lepas jadi buku baca lah. Jadi itu apa dia punya ya. Jadi kalau doktor apa saya akan cerita pasal tisu, pasal organ, pasal benda tu dia ingat macam tu ya. Dia punya hierarki tu daripada sel, tisu, organ tubuh. Ya, itu jadi punya kaedah dia ya. Jadi sebenarnya penerimaan organ atau tisu di Malaysia ni ya bermula dah agak awal sebenarnya ya. Even datang kalau ngikut rekod ni kita 1990 dah kita pernah buat cornea transplant, iaitu yang orang tak nampak atau orang buta tu kita ambil cornea, tapi itu panggil tisu lah ya. Okey. Kemudian tu tahun 1975 ya, kita di Hospital Kuala Lumpur telah membuat penerimaan pemindahan buah pinggang ya. Tapi pada masa itu kita ambil daripada penerimaan buah pinggang yang hidup. Pada tahun 1996 kita ambil buah pinggang tu daripada penerima yang telah mati. Ya, maksudnya brain death lah. Dan nanti Dr. Hasniza akan terangkan masa dia. 1987 kita di Hospital Universiti Melaya PPUM telah membuat pemindahan songsong tulang bagi kanak-kanak. 1993 pemindahan songsong tulang juga tapi bagi orang dewasa. Dan pada tahun 1995 Subang Jaya Medical Center adalah yang pertama melakukan pemindahan hati. Inilah orangnya yang ada bersama kita pada petang ini. Ya, pada 1995 oleh Subang Jaya Medical Center. Pada masa itu beliau berumur 25 tahun telah memberi hati kepada seorang kanak-kanak berumur 14 bulan ya, dalam setahun lebih ya masa itu. Ya. Ya. Pada masa itulah ya. Masa itu saudara Wan Hafizah kita ni masa itu dia baru umur 25 tahun. Muda lagi tu ya. Dan lepas itu kita ada juga pemindahan Institut Jantung Negara telah membuat pemindahan organ yang pertama iaitu pemindahan jantung. Pemindahan jantung yang pertama dilakukan di IJN ya. Dan diikuti tahun 2000 tu tak tahulah mungkin orang sebaya dengan saya mungkin agak ingat juga kes ini, iaitu kes di mana seorang bayi kembar yang melekat yang tangannya ambil letak pada abang ni yang tu ya. Hand transplant. Tangan kiri adik itu sebab tak ada masuk ke tangan, sambung ke tangan abang dia kembar. Ya, okey. Itu berlaku di Hospital Kajian, itu Hospital Serdang. Ya, tahun 2000 ya. Dan selain itu tahun 2002 barulah ada penambahan hati yang kedua ya. Dan juga 2005 kita ada pemindahan paru-paru. Pada 2006 kita ada pemindahan 22 belah paru-paru. Itu lebih kurang senarionya di mana pemindahan organ ataupun melibatkan tisu dan juga organ telah pun berlaku di Malaysia. Yang pertama sekali adalah 1960 melibatkan kornea. Yang kornea ni agak biasa ya. Jadi itu sebagai orang kata tu pengenalan kepada kita untuk memudahkan kita memahami apa yang Dr. Hasniza akan terangkan kepada kita nanti ya. Jadi kita minta pada doktor untuk menerangkan kepada kita ni ya, apa benda yang boleh diderma, apa organ, apa tisu yang kita boleh derma. Yang keduanya kita nak tahu juga siapa boleh derma. Adakah semua orang dalam ni kita ni semua layak menderma? Kalau layak ke mengapa kita tak nak derma? Jadi kalau doktor kata boleh je semua orang boleh derma, kalau kamu tak derma lagi tak ikrar lagi, jadi kita akan jadi maka kita. Jadi sebelum kita meminta Dr. Hasniza ceritakan, saya juga nak memberi sikit latar belakang berkaitan dengan kritikal tak kritikalnya kita ni ya. Mengapa kita beria sangat? Sekarang ni untuk pengetahuan kita ya, ada 326,738 orang saja yang berikrar untuk menderma. Itu pun bila dia mati nanti 300,000 ya. Kita penduduk Malaysia berapa? 30 juta. Lebih kurang. Lebih kurang 1% saja. Ya. Sedangkan kalau kita tengok orang yang menunggu atau penunggu sekarang ni buah pinggang sehingga tahun 2016 ni ialah 19,479 pesakit end-stage renal failure. Maksudnya kegagalan buah pinggang tahap akhir. Yang tidak ada cara boleh didialisis lagi dah, melainkan kena ambil organ transplant yang baru. Itu buah pinggang ya. Yang lain tu jantung kita ada 7 orang pesakit sedang menunggu giliran.
paru-paru 3 orang dan yang memerlukan kedua-dua jantung dan paru-paru seramai 5 orang. Jadi itu senario-nya, kritikal tak kritikal keadaan kita sekarang. Jadi kita minta Dr. Hasnizah ceritakan kepada kita apakah organ yang boleh kita derma, ya. Bila kita derma tu masa hidup, macam apa yang boleh derma, masa mati apa yang kita boleh derma, dan siapa sebenarnya boleh menjadi calon-calon penderma. Belum penderma lagi lah. Kalau nak jadi penderma tu pun boleh juga, tak ada masalah. Kita silakan Dr. Hasnizah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Khairi. Okey, alhamdulillah ya, kita bertemu pada petang ini bersama-sama untuk membincangkan mengenai pendermaan organ, dan diharap para hadirin dapat mendapatkan sebanyak mungkin maklumat daripada forum kita pada petang inilah ya. Daripada apa yang Dr. Khairi tanyakan pada saya tadi, boleh kita bayangkan sebenarnya ya, betapa hebatnya kuasa Allah ya. Sebab sehebat mana, sebijak mana para doktor atau ilmuwan, kita tidak dapat mendapatkan sesuatu ataupun mencipta sesuatu untuk mengganti organ dalam tubuh badan kita ataupun tisu dalam tubuh badan kita. Sebab Allah dah nyatakan bahawa apa yang ada dalam tubuh badan kita kalau mengalami kegagalan, boleh diambil ataupun boleh digantikan dengan organ daripada saudara kita yang lain. Kerana dalam Islam kita ada konsep saling sayang menyayangi, kan? Maknanya dalam konsep Islam saling sayang menyayangi itulah yang mana kita akan prihatin dengan mereka yang mengalami masalah ya. Okey, bagi organ-organ ya, yang mana yang boleh kita dermakan? Okey, bagi penderma yang masih hidup, kita boleh menderma sebahagian hati dan salah satu buah pinggang sekiranya seseorang itu mempunyai 2 buah pinggang. Secara umumnya kita memang mempunyai 2 buah pinggang, tetapi keajaiban Allah ada antara kita yang dibesarkan sebenarnya mempunyai 1 buah pinggang. Jadi bila mana kita nak menderma dalam keadaan kita masih hidup, kita akan diperiksa dan sekiranya kita hanya ada 1 buah pinggang, kita tidak layak menjadi penderma lah ya. Okey, jadi penderma hidup hanya boleh menderma sebahagian hati dan salah 1 buah pinggang. Okey. Okey, bagi penderma yang telah meninggal dunia, macam mana pula ya? Ada 2 jenis kategori mereka yang meninggal dunia. Pertama, mereka yang meninggal dunia disebabkan oleh jantung berhenti. Contohnya sakit tua, ya, kencing manis yang teruk. Jadi mereka ini hanya boleh menderma tisu. Okey, tisu dalam badan kita apa yang boleh derma? Contohnya mata, iaitu kornea, injap jantung, kulit dan tulang. Ya, bagi penderma yang telah meninggal dunia disebabkan kematian otak, mereka boleh menderma semua organ. Ya, semua organ itu adalah jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang. Dan mereka ini juga boleh menderma semua tisu. Ya, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan sebelum semua organ dan tisu itu boleh didermakan. Ya. Jadi siapa mereka yang mengalami kematian otak? Okey, mereka yang mengalami kematian otak ni adalah mereka yang mengalami masalah di bahagian otak, di mana kalau kita tahu otak ni satu tempat tempurung yang tak boleh nak berkembang lagi. Jadi apa-apa yang berlaku di otak, jadi dia akan menyebabkan aliran darah ke otak terhenti, dan bila aliran darah ke otak terhenti, jadi sel-sel dalam otak akan mati. Jadi bila sel-sel otak mati, pesakit ini akan kita diagnoskan sebagai pesakit yang mengalami kematian otak. Jadi kematian otak ni akan berlaku kepada pesakit, contohnya mereka yang mengalami aksiden yang teruk, jadi dimasukkan ke hospital dan kita buat scan, jadi pendarahan otak berlaku. Ya, tak semua pesakit yang mengalami aksiden ni akan mengalami kematian otak. Selalunya mereka mengalami koma biasa saja ya. Jadi kalau kematian otak berlaku dan telah disahkan, jadi pesakit ini berpotensi untuk menjadi penderma organ dan tisu. Ya. Okey, bagi penderma hidup, sebenarnya kita lebih war-warkan mereka untuk menderma kepada keluarga yang terdekat lah, iaitu first degree relative dengan second degree relative. First degree itu maksudnya adik-beradik, ibu ayah. Kalau second degree tu contohnya nenek, datuk, pak saudara, mak saudara,
ya, ataupun sepupu lah, ya, yang jauh daripada tu kita third degree relative tu kita tidak galakkan lah, ya, sebab kita akan jalankan penilaian. Sebab apa perkara ini kita lakukan? Sebab kita tak mahu berlaku proses perdagangan organ. Kalau di negara-negara tertentu berlaku perdagangan organ di mana mereka mengalami masalah kewangan. Jadi ada 2 buah pinggang kan? Jadi mereka jual salah satu buah pinggang untuk menampung kewangan hidup mereka lah, ya. Jadi berbalik kepada syarat-syaratnya Dr. Khairi mengenai siapa yang boleh menjadi penderma. Okey, secara umumnya semua kita ni seperti yang Dr. Khairi nyatakanlah boleh menjadi penderma, ya. Boleh menjadi penderma, itu sama ada penderma hidup, kita berikrar untuk jadi penderma, sama ada penderma hidup sebab kita ada ahli keluarga yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir, ataupun kita berikrar untuk menjadi penderma kadavrik, iaitu menderma selepas kita meninggal dunia. Sebab kita akhir hidup kita tak tahu kan macam mana kita meninggal, tapi sekurang-kurangnya kita ada niat lah untuk menderma organ atau tisu, ya. Sebab kita bila ada niat yang ikhlas tu, insya-Allah Allah beri kemudahan lah pada kita, ya, sama ada kita menolong dari secara mempromosikan mengenai pendermaan organ pada rakan-rakan, ataupun dari segi macam kita bersetujulah kan mengenai pendermaan organ ni, ya. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, semua kita boleh menjadi penderma, tetapi sebelum kita hendak menderma tu kita akan melakukan tapisan lah dari segi perubatan dan juga psikologi. Okey, jadi penderma hidup tu, ya, penderma hidup tu kita nak pastikan mereka bukan saja boleh sihat walafiat, mempunyai hati dan buah pinggang yang sihat, dan mereka dari segi psikologi pun kita akan periksa, ya. Sebab saya telah pernah berjumpa dengan salah seorang yang menjadi penderma kepada suaminya. Suaminya mengalami kegagalan buah pinggang peringkat akhir, dan isterinya melihat bagaimana susah payahnya bagi mereka yang mengalami kegagalan buah pinggang peringkat akhir, sekurang-kurangnya 3 kali seminggu perlu ke hospital untuk buat dialisis. Jadi sebagai isteri, orang yang paling rapat dengan pesakit, jadi tahu susah payah hidup suami dia, ya. Jadi dia bersetuju untuk menderma salah satu buah pinggang. Jadi kita buat penapisan dari segi perubatan. Alhamdulillah, dari segi kesihatan, si isteri mempunyai kesihatan yang sangat baik. Buah pinggangnya pun elok, ya. Jadi kita buat pula tapisan dari segi psikologi. Ya, dari segi psikologi kita tak mahu ada tekanan dari suami ke, kan? Sebab benda tu sangat penting, ya. Salah satu soalan yang kita tanya pada si suami, sekiranya suami dapat buah pinggang baru nanti dan suami nak isteri baru, macam mana? Isteri susah hati tak? Tapi alhamdulillah, isteri ni mempunyai hati yang sangat baik, ya. Sebab niat yang baik, jadi orangnya pun baik, jadi hati dia lurus, dia tak ingat dah perkara yang negatif, ya. Dia ingat cuma positif saja. Jadi dia kata insya-Allah tak, dia kata, ya. Alhamdulillah, sampai ke Dewan Bedah pun kita masih tanyakan pada si isteri, puan nak teruskan atau tak? Kita bagi penderma hidup ni kita buat pembedahan dia secara elektif, jadi suasana lebih terancang, kan. Jadi kita tanya sampai ke peringkat tu sebelum kita beri bius kepada pesakit. Jadi alhamdulillah si isteri kata teruskan doktor. Ya, alhamdulillah sekarang ni hidup sepasang suami isteri tu hidupnya mereka lebih bahagialah, ya. Bila dapat buah pinggang yang baru ni memang tak perlu dah pergi dialisis. Jadi hidup boleh dapat anak yang baru, kan. Jadi hidup berkeluarga dengan lebih hebat lagi lah, ya. Okey, bagi mereka yang mengalami kematian otak pun kita akan buat penilaian, tapi tak adalah penilaian psikologi, ya. Kita lebih pada penilaian perubatan, nak pastikan organ-organ tersebut eloklah, ya. Dan untuk pengetahuan semua, pendermaan ni kita tak akan lakukan jika ia memudaratkan penderma, ya. Terutamanya penderma hidup lah. Tapi kalau yang dah meninggal dunia, memang dah meninggal dunia, kan. Satu, dan kedua, mestilah mempunyai kebenaran bertulis.
Kalau daripada penerima hidup, jadi penerima tersebut boleh memberi tanda tangan lah. Ya, bagi penerima yang telah meninggal dunia, tanda tangan itu akan diperolehi daripada ahli keluarga, ahli waris. Jadi bila mana kita semua dah berikrar untuk menjadi penerima organ, kita sebenarnya telah membantu ahli keluarga kita untuk membuat keputusan di saat akhir hidup kita. Jadi baru ni kan kita ada satu kes di Perlis, di mana pesakit tersebut baru saja berikrar untuk menjadi penerima organ dan ahli keluarganya dah sedia maklum. Jadi mereka terus bersetuju untuk meneruskanlah apa yang telah diwasiatkan oleh pesakit tersebut. Jadi berikrarlah untuk jadi penerima organ, di mana kita akan dapat membantu kepada ahli keluarga membuat keputusan di saat akhir hidup kita. Okey, wallahualam. Terima kasih Dr. Hasniza. Jadi itu tadi kita dah jelas ya siapa yang menerima dan kebanyakannya ya kita cuba angkat tangan. Siapa yang ada satu di bawah pinggang? Jadi maknanya semua tak angkat tangan tu mana dua belaka lah tu. Kalau dua bagi satu. Dan kita pun ada bawa tim apa boleh berikrar hari ni juga. Boleh isi borang selalu. Sebelum keluarkan baik isi borang. Jadi itulah tadi kita telah dapat gambaran ya daripada Dr. Hasniza tadi bahawa banyak benda yang kita boleh dermakan ya, termasuk organ, tisu dan sebagainya, sama ada kita mati ataupun kita hidup. Even kita hidup pun boleh juga untuk kita, tapi kalau hidup ni tak payah ikrar lah ya, kalau rasa kita ya. Saya juga ada pengalaman di mana seorang pesakit ya, adik dia telah ada end-stage renal failure, tetapi kerana adik tu lebih cerdik sikit pada abang ni tu, abang dia buat keputusan. Kalau tadi Dr. Hasniza cerita suami kepada isteri kepada suami, yang ini abang kepada adik. Ya, kita bertanya dia betul-betul kena, dia kata tak apa, sebab dia kata kalau adik dia mati, satu keluarga pun tak boleh hidup, tak tahu cari duit. Maksud tak pandai cari duit. Sebab yang sakit buah pinggang tu, yang terror menega bisnes dia tu dihidupkan kerana abang ni telah menerajui bisnes dia tu. Ya, jadi dia kata dia kalau dia mati pun dia tak ada hal. Tapi sebenarnya alhamdulillah kedua-duanya adik dan abang tu buat masa ini masih lagi menjalankan perniagaan, dan memang betul apa yang dijangka oleh abang itu, dan abang adik itulah sekarang ni yang telah menerima sebuah buah pinggang daripada adik itu, telah merajui semula perniagaan mereka, dan perniagaan mereka masih berkembang dan berkembang. Ya, jadi itulah betapa besarnya ya impact ataupun implikasinya kepada kesanggupan, keseduan seseorang itu untuk menerima buah pinggang. Nampak benda itu macam tetapi impact dia sangat besar ya, bukan pada keluarga, negara dan sebagainya. Jadi Ustaz, kita telah jelas tadi apa yang boleh diterima dan sebagainya. Jadi saya rasa dari segi orang kata tu, dari segi hukum tu banyak orang tahu. Ya, boleh. Semua orang tahu kata boleh. Kalau tahu apa pun boleh, harus. Ya, memang harus gitu je. Tetapi ada juga ya pendapat-pendapat orang bahawa katanya ya walaupun benda terharuh dikatakan, tetapi dia kata pada segi anunya pula, nanti besok kalau misal kata contoh saya bagi jantung saya ya. Jadi dia kata esok dia hidup, esok dia tak ada jantung lah. Dia harap esok tak berjantung, dia kata. Jadi ada pekir begitu juga. Atau yang keduanya pula dia kata Islam tak suruh kita mencacatkan, menjatuhkan maruah jenazah kalau dah penerima mati ya. Contohnya kalau kita macam doktor tadi tu ceritakan tadi, kalau kita ambil daripada penerima hidup kita kena operate dan sebagainya. Kalau mati pun sama juga, prosedurnya serupa juga dengan tata caranya kita buat tertib dan sebagainya, serupa juga dengan orang yang hidup. Tetapi ada juga orang beranggapan bahawa kalau kita ni seolah-olah kita torih balik jenazah tu ya, dan boleh memudaratkan jenazah dan sebagainya. Jadi itu saya nak Ustaz ulaskan bahawa dari segi perspektif Islam, dari segi penerimaan organ tu, saya rasa untuk kebaikan tu memang dari segi hukum asalnya memang harus. Tetapi dari segi orang kata itu persepsi masyarakat ya, persepsi masyarakat mengatakan bahawa nanti kita bagi pula organ tu pula, kalau buat what happen kalau yang penerima kita tu, yang kita derma tu, yang menerimanya tu bukan Islam. Dia bawa hati kita tu pergi disco. Bawa hati kita tu pergi tempat kata bukan, kata kan. Jadi dapat Ustaz beri penjelasan berkaitan dengan apa perspektif Islam dari segi menerimakan organ kepada sesama insan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Doktor. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat petang. Apa khabar orang Jengkem? Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah rahmati, Allah berkati. Yang saya muliakan, Divdi Kehormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor, serta ahli panel yang bergandingan dengan saya pada tengah hari ini, pada petang ini. Alhamdulillah. Tajuk Derma Organ. Kalau universiti ni, tajuk Derma Organ ni tajuk tak glamour lah. Dia kalau tajuk Derma Cinta tu, dia penuh dewan lah. Tapi tak apa, cerita tentang derma organ. Saya suka bila doktor mulakan tadi soalan-soalan tu. Memang soalan selalu orang tanya, soalan sama. Habis semayang je orang tanya soalan tu. Dia tengok kita buat iklan, derma lah organ. Dia datang, Ustaz, ya Ustaz nak derma. Ada yang datang jumpa kita, dia kata, Ustaz, betul ke boleh tak boleh ni? Soalannya sama, takkah sakit si mati? Soalannya sama, nanti kalau kita derma orang tu pergi clubbing. Kalau kita derma kepada orang tu macam mana nanti orang tu bukan Islam. Soalan kebanyakannya lebih kurang sama. Hakikatnya kita kena faham. Kebanyakan soalan yang diajukan oleh orang Islam ini, sedangkan dalam masa yang sama penerima ramai di kalangan orang Islam. Dan pemberi, sekarang ni dah meningkat. Pemberi, saya rasa dalam 2-3 tahun sudah. Pemberi ataupun yang mengikrar untuk menderma organ ramai di kalangan orang bukan Islam. Alhamdulillah, setahun 2 tahun ni kita tengok peningkatan di kalangan orang Islam sendiri. Kerana bila sebut tentang derma organ, orang kita ni memang pemurah sekarang ni. Cuma dalam bab derma organ ni, dia lain macam sikit. Orang kita akan gandingkan dengan agama. Sebelum saya nak cerita tentang hukum hakam. Fatwa dah banyak keluar dah. Walaupun fatwa dulu, dia keluar sedikit-sedikit. Derma kornea, derma hati, derma anggota badan. Macam-macam dia sikit-sikit sehinggalah hari ini masyhur. Di kalangan orang di Malaysia sehingga JAKIM pun keluarkan fatwa. Sebelum ini negeri-negeri tertentu keluarkan fatwa. Fatwa ni bila keluar dia bukan keputusan seorang dua orang. Kalau kita mengaji fatwa, ini kena jelas sebab ada sebahagian orang dia tak berapa nak setuju dengan fatwa. Ini pun payah juga. Adik-adik, hadirin hadirat, fatwa bila dikeluarkan dia satu ijtihad yang kita tengok dikumpulkan tokoh-tokoh sama ada agama. Ada orang hadisnya, ada orang Qurannya, ada orang syariahnya dan ada juga orang sainsnya, kedoktorannya. Nak buat kepastian, nak buat satu hukum bukan mudah. Macam mana orang sebut hukum merokok, boleh tak boleh, bukan mudah. Macam mana bila nak keluarkan hukum vape, bukan mudah nak keluarkan. Kalau sebut tentang rokok, orang tanya, Ustaz, rokok mudarat. Kalau saya makan durian tiap-tiap hari pun mudarat, Ustaz. Adakah durian haram? Jenuh nak jawab, Ustaz. Jadi dia memerlukan orang dalam bidang kedoktoran tu buat keputusan. Hari ni orang dah faham dah, hukumnya harus. Tapi harus, Ustaz. Harus tu macam harus lah. Sebab dia derma organ. Baik. Saya minta dalam dewan ini kita mulakan dulu sebelum kita nak cerita, angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan semua orang, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan saya bagi arahan lah kepada saya nak bagi arahan kepada semua lah no. Angkat tangan kanan. Baik, angkat tangan kanan. Angkat kaki kanan. Jangan tinggi sangat, buat tenang. Angkat kaki kanan. Angkat tangan kanan, angkat kaki kanan. Okey, saya bagi arahan kat doktor lah. Okey. Saya bagi arahan kat doktor, tapi semua tirulah doktor. Semua kena tiru doktor. Okey. Doktor, sekarang ni kaki kanan tu pusing ikut arah jam. Semua buat. Kaki kanan pusing ikut arah jam. 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 Kaki kanan pusing ikut arah jam. Jangan risau, kita buat 2 jam. Pusing ikut arah jam. Okey. Pusing ikut arah jam. Tangan tulis nombor 6. Kaki pusing ikut arah jam. Kaki pusing ikut arah jam. Doktor, dengar arahan doktor. Okey. Kaki pusing ikut arah jam. Okey. Tangan tulis nombor 6 doktor. Kau tengok doktor pun tak boleh buat dengan aku ni. Okey, saya tak pastilah. Doktor mungkin ada penjelasan yang lebih clear dari sudut otak, saraf kanan dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak sebut,
Anggota badan kita pun kadang kita sendiri tidak boleh kawal. Anggota badan kita adalah milik Allah. Okay? Jadi bila kita nak sebut derma organ, dia melibatkan hak kita dan hak Allah. Sebab itu dalam Islam, kalau you pukul orang, you berdosa. You cederakan diri sendiri pun berdosa. Apa hukum bunuh diri? Dosa besar. Okay? Sebab ini bukan milik you, milik Allah. Jadi kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kita ini adalah manusia yang telah dimuliakan. Bila mana seseorang itu mati, maka jenazah itu perlu dijaga dengan teliti. Betul? Nabi bagi tahu dalam hadis sahih, Nabi bagi tahu kalau kita sewaktu hidup dilarang untuk kita memotong-motong tulang-tulang manusia. Sama juga seperti waktu matinya. Kerana waktu mati dia akan rasa sama seperti sewaktu masih hidup. Kalau kamu kebumikan ataupun mandikan jenazah. Saya pernah mandikan jenazah yang meninggal lebih kurang sebulan lebih. Doktor lagi lah macam-macam. Ada orang mati kena bunuh. Ada orang mati aksiden tangan sebelah ini satu. Sagi kepala dulu datang. Kan besok baru jumpa jari. Semua anggota ini wajib dimandikan dalam Islam. Bila kita dah mandikan, contohlah. Satu kes, kita mandikan jenazah yang meninggal mungkin lebih kurang dalam seminggu 2. Okey? Kadang-kadang dia punya kulit, anggota tubuh badannya dah gugur. Bila kita mandikan, kita tak boleh mandi macam orang biasa. Dia kena alirkan air seperti, orang kata apa? Ala kadar aja. Dia tak boleh lebih-lebih tekan. Kalau tidak, ni mayat dah reput. Bila dah jatuh anggota tubuh badan, saya pernah mandikan orang tu dia mati dibunuh, kepala di belakang ni pecah. Jadi bila kita tengah angkat kepala tak perasan. Angkat kepala, pop, tangan kita pegang otak. Waktu tu semua tengok. Kan tengok. Tapi kita tak boleh nak bergurau lah depan jenazah. Kan? Depan jenazah. Pada pegang-pegang sejuk. Kan? Macam cool block kan. Sejuk. Kemudian bila kita lepas tangan kita, dekat tangan saya ada kesan-kesan anggota tubuh badan. Okay, dalam Islam, benda ini wajib dimandikan. Tapi kalau dah terasing, kita kena keluarkan. Letak di sebelah, selepas dimandikan, bila nak kafankan, kita masukkan sekali dengan kain kafan dan kita kafankan. Tak sama sewaktu kita hidup. Sewaktu kita hidup, makruh untuk kita tak tanam anggota tubuh badan. Sebagai contoh, kita dalam waktu hidup kuku. Okey? Kuku anggota tubuh badan ni, kalau mati, kuku kena masuk sekali. Tapi waktu tengah hidup, kuku kalau kita tak tanam, makruh sahaja. Dia tak menjadi syarat. Sebab kemuliaan anggota tubuh badan di tanah, maka di tanahlah dia. Kalau kita tak buang, contohnya kita buang dalam tong sampah, dia tak jadi hukum haram. Apatah lagi melibatkan hospital yang ada unit pembedahan. Kadang-kadang dia tak boleh nak buang, tak nak cari mana tanah. Kan, tak apa Pahang, tak apalah, hospital Pahang banyak tanah. Kan, tapi kalau dia akan buang di tempat-tempat yang sesuai dengan kemuliaan dari sudut ilmu perubatan, dibenarkan. Baik. Bila sebut tentang walaqad karramna bani Adam, bila kita nak derma ni, dia ada syarat-syaratnya. Dia bukan ikut syarat ikut dan ni. Fatwa keluar bukan senang-senang. Dia letak syarat. Yang pertama syarat dia perlu dipastikan oleh pakar perubatan. Dia tak boleh teringin derma. Kadang-kadang kita tengok anak dia sakit. Ibu kata, demi anakku, aku sanggup mati kerananya. Berilah jantungku kepadanya. Biar aku mati, asalkan dia hidup. Ni anak dengan mak. Sekarang ni kalau student IPT ni, dia dengan boyfriend dia lah. Kan? Bergetar tulang rusukku. Kan? Jadi aku ingin berikan segala-galanya. Tak boleh punya sayang, tak sanggar kan. Oh Tuhan, hapuskanlah rasa cintaku. Aku pun ingin bahagia walau tak bersama dia. Bagi jantung. Tak boleh. Dia kena dapat pengiktirafan daripada doktor ataupun pakar perubatan untuk declare. Okey, apa declare yang pertama? Declare yang pertama, dengan dia derma, nyawa manusia yang diderma itu, insya-Allah, peratusan jaminan dia selamat itu tinggi. Yang satu. Nombor 2, si penderma, selepas dia menderma, tak bolehlah orang tu hidup, dia mati. Ni tuan-tuan tak tengok sebelah ni hidup lagi ni. Kan hidup betul ke ni? Betul lah. Dia tak boleh, kita tak boleh iktiraf. Okey, nyawa dia lebih berharga daripada nyawa kita. Tak boleh. Dalam Islam, mudarat tidak boleh diganti dengan mudarat yang lain. Mudarat.
kita dua-dua orang lapak. Dua-dua orang lapak. Contohnya di tengah hutan. Kita tak boleh declare, aku ni imam muda, hang ni Tok Bilal. Kalau dalam Malaysia ni aku lagi penting. Jadi lapak ni aku kena bunuh hang dan aku makan hang. Tak boleh. Sebab siapa yang bagi tahu Tok Bilal ni tak penting dan imam lebih penting? Tak ada. Allah yang lebih tahu siapa yang lebih utama. Jadi kita tak boleh bagi kawan hidup, kita mati. Syarat orang tu selamat dan kita juga selamat. Okey? Yang berikutnya, bila kita nak sedekah, isu memberi derma kepada orang bukan Islam. Yang tak dibenarkan hanyalah orang bukan Islam yang memerangi orang Islam. Boleh faham dalam situasi peperangan. Itu ada kes dia. Contohlah kita duduk berperang dengan tentera Israel lah contoh. Tak apalah sebab Israel dengan Malaysia ni tak ada hubungan lah. Senang aku cakap kan. Contohlah kan. Kau tidak jadi isu pula kan. Contoh, tengah berperang. Tiba-tiba kawan tu kena tembak. Kita pun kesian kat dia. Kita korek kawan dia punya jantung bagi kat kawan yang kena tembak. Kan tak logik kan. Tetapi dalam Malaysia, tak ada dikira sebagai orang yang memerangi orang Islam. Kerana berada di bawah pemerintahan negara yang dikatakan negara orang Islam. Jadi Alhamdulillah, syarat itu kita dah lepas kalau dalam Malaysia. Yang berikutnya, tak ada unsur komersial. Fatwa letak syarat tak boleh ada unsur-unsur kononnya bila dah berlakunya perubahan derma tersebut ada unsur jual beli. Ada diskah-diskah kita sembang belakang. Kan kawan ni main cerita kalau boleh tu. Tak apa, aku pun tak berapa nak ada duit sangat. Hang settle hutang aku 2-3 juta, aku bagi kat hang bawah pinggang, settle lah. Dia tak cerita kat doktor. Dia ada orang, hukumnya haram. Tak boleh ada unsur komersial. Dan yang paling penting antaranya ialah kalau dia melibatkan pendermaan bagi orang yang sudah meninggal, dia memerlukan keizinan daripada waris. Tak boleh senang-senang. Sebab itulah bila saya declare saya derma organ, orang tanya, Ustaz betul ke Ustaz nak derma? Saya cakap saya betul. Tapi kalau saya bagi tahu kat mak saya siap-siap, mak, nanti kalau saya mati nanti, mak jangan sign lah. Boleh tak? Boleh. Tapi hodoh sangat perangai macam tu. No? Satu Malaysia dah tengok kita konon nak derma, tiba-tiba kita buat gitu. Tapi kalau mak tak izin, tak boleh. Dia kena mendapat persetujuan daripada ibu. Baik, ini antara syarat-syarat, sebahagian daripada syarat yang diletakkan dalam mazhab. Walaupun sebenarnya perbincangan ini dah lama dah. Mazhab Syafi'i dia cerita lama dah. Bila kes contohnya seorang ibu yang meninggal dunia, anaknya mati. Ingatlah, zaman mazhab Syafi'i, dia punya penafsiran dia tentang ibu mengandung tempoh berapa lama, tafsirannya agak kurang tepat. Imam Abu Hanifah pun kurang tepat, Imam Malik pun kurang tepat. Yang paling tepat pada zaman dia adalah Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Imam Ibn Hazmin ni waktu ini orang tak famous. Bukan tak famous, pendapat dia tak berapa masyhur. Dia kata kandungan dalam, seorang bayi dalam kandungan ibu boleh hidup lebih kurang 9 bulan, 10 hari. Tapi mazhab Syafi'i sebut 2 tahun. 2 tahun, Abu Hanifah lebih. Sebab itulah sekarang kita mengguna pakai mazhab Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri dari sudut kandungan. Sebab lebih pada 10 bulan, kanak tu boleh mati lemas. Betul? Kan, dan kurang pada 6 bulan. Ini perbincangan para ulama. Jadi bila mazhab Syafi'i kata, seorang ibu bila mana dia mengandung, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dan mereka mendapati anaknya masih hidup. Maka boleh ketika itu menyelamatkan nyawa anaknya. Tapi waktu itu, zaman mereka pun tak boleh nak declare anak hidup tak hidup. Sebab kalau kita ikut, mak meninggal, anak pun turut sama meninggal. Macam mazhab Syafi'i dah dalam bab sembelih lembu korban kan. Sembelih nampak ada apa? Ada anak. Dia orang kata kalau anak tu masih hidup, anak tu kena sembelih juga. Biasanya kalau sembelih mak tu, anak tu habislah. Tapi kalau sembelih mak tu, bila buka-buka nampak anak apa? Anak lembu, anak tu boleh makan tanpa disembelihkan. Dengan sembelihnya mak, anak sekali boleh. Baik. Imam Syafi'i juga pernah menyebut dalam kes bila mana seorang yang mencuri. Dia curi barang kemas. Curi emas, belian. Tiba-tiba dia kena tangkap. Dia telan. Dia telan barang kemas. Ni special punya kes. Telan mati. Yang pegang emas tu dia kata, loh tu emas loh, abang yang bagi kat saya dulu. Loh sayangnya cincin ni relationship goal punya. Dia kata nak juga cincin tu.
pembedahan boleh dilakukan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu hak dia. Okey? Nampak tak? Nampak? Ini tak diceritakan tentang isu mati waktu saat dilakukan operasi penerimaan organ, si jenazah sakit ataupun tidak, walaupun majoriti ulama tak berani nak sebut secara pasti sakit ataupun tidak, namun majoriti ulama pada zaman sekarang mengatakan menderma nyawa itu satu derma yang sangat tinggi nilainya, bahkan boleh jadi lebih baik daripada menderma wang ringgit, kerana memberi kehidupan kepada manusia. Sebab itulah kita minta supaya kematian ini tidak mematikan kita. Saya ni umur muda, tapi sekarang dah tua. Dah 30 lebih dah. 30-an. Betul tak? 30 lebih. Habis kita bawa kereta, saya bawa laju tengok tadi. Terbayang, kalaulah langgar divider, bam, meninggal. Saya akan hidup untuk episod yang kedua. Episod dalam kehidupan ada 2 kali. Episod yang pertama ada mati, episod yang kedua tak ada mati. Betul? Episod yang kedua, kita akan hidup selama-lamanya berbilion-bilion tahun. Ramai orang matinya bagaikan bangkai. Dikambus, kata Pak Buya Hamka, digalinya tanah, dikambusnya dia. Hilang namanya. Ada orang digambusnya tanah, ditimbusnya tanah. Kemudian namanya tetap subur sehingga hari ini. Perginya dirindui, adanya disayangi. Kita nak jadi macam tu. Inilah kata Khadijah. Bila saat-saat detik akhir hidup dia, dia kata, ya Rasulullah, kalaulah aku dah habis segala-galanya harta kepadamu, tiba-tiba dalam detik perjuangan engkau yang sangat panjang ini, aku meninggal dunia, galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku dan beri pada jalan Allah. Ini jiwa yang memberi. Kita nak menjadi jiwa yang memberi, bukan jiwa yang berada di bawah. Orang yang memberi. Inilah orang-orang yang saya duduk sebelah dia. Saya berbangga dengan orang begitu. Kalau tepuk tangan sekali lagi pun tidak menjadi kesalahan. Allahu alam. Untuk usul hukum kita akan bincang selepas ni. Allahu alam. Terima kasih Ustaz. Jadi itu tadi kita telah dengar bahawa dari segi penerimaan itu selain dari segi saja dituntut dan dia ada mempunyai orang kata tu kaedah-kaedah ataupun tata cara yang kita boleh dan juga tidak boleh. Begitu juga macam kalau kita nak menderma pun kalau sebagai itu sebenarnya doktor terangkan siapa yang nak derma, ada juga orang yang tak layak derma walaupun dia nak derma. Selain daripada itu ialah antaranya ialah pesakit yang mempunyai penyakit-penyakit berjangkit. Contohnya orang yang ada HIV AIDS orang tu walaupun dia nak derma, memang kita dari segi perubatannya memang kita tidak boleh mengambilnya. Jadi begitu juga dalam Islam tadi, kalau tujuannya untuk jual beli ke dan sebagainya adalah juga diharamkan. Selain daripada itu, bagaimana yang Ustaz dah telah jelaskan kepada kita tadi, bahawa Islam sendiri tidak ada halangan, dan tapi sebagaimana yang Ustaz sebutkan tadi, yang jadi masalah kita ni di zaman moden ini yang kita panggil keyboard warrior ni, kalau dia bercakap pasal agama, dia ialah ketua mufti segala mufti. Itulah mana dia pandai segala benda. Kalau dia bercakap pasal perubatan, dialah pakar segala pakar. Jadi kita kadang-kadang terpengaruh dengan perkara yang seperti itu, yang menyebabkan kita mudah orang kata tu mengambil perkara-perkara ni suka kepada benda-benda yang negatif. Jadi saya harap dengan penjelasan yang tuliskan Ustaz tadi ini pandangan beliau itu bukanlah pandangan beliau semata-mata, kita telah pun dikongsi oleh Majlis Fatwa Kebangsaan dan sebagainya. Sebenarnya Ustaz telah jelaskan kita sebenarnya fatwa yang pertama pun berkaitan dengan penerimaan organ itu berkaitan dengan ialah negeri yang pertama sekali yang membuat fatwa mengenai dengan penerimaan organ ni ialah siapa kalau tahu? Perlis sebab dia atas sekali. Sebab dia telah dibuat pertama kali. Sebab dia negara yang paling atas sekali. Jadi dia lah pada tahun 1965 fatwa Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah memfatwakan masa itu penerimaan organ kornea sajalah. Kitanya yang kebangsaannya ialah pada tahun 1970. Jadi barulah dia adakan fatwa dan seperti mana yang Ustaz katakan tadi, bila kita dah moden tu cuma Selangor yang fatwa yang memulakan fatwa pada tahun 2000 semasa itu adanya dipinasi ataupun istilah mati otak, brain death.
Jadi hanya Selangor saja memasukkan fatwa berkaitan dengan mengharuskan kita mengambil derma daripada orang yang mengalami brain death, ya. Dan dalam fatwa itu juga diceritakan syarat-syarat brain death dan sebagainya, ya. Jadi itulah dari segi hukum saya rasa tidak jadi isu, tapi dari segi kita penyampaian kita tu, ya, penganggapan kita, ya, macam saya sebutkan tadi, anggapan bahawa kita berdosa memberi pada orang yang bukan Islam dan sebagainya, ya. Seperti mana Ustaz silakan tadi, kita organ-organ tisu-tisu yang ada dalam kita ni hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja, ya. Kita pinjam saja, ya. Jadi tunjuk kepada kita tadi, kaki kita, tangan kita tak boleh kontrol, ya. Suruh ubat nombor 6 tangan, kaki dah hilang. Ya, masa sebelum suruh ubat nombor 6, kaki boleh pusing ikut jam lagi. Dah sebut kaki ikut jam, tangan nombor 6, habislah licin. Dah ke mana dah perginya, ya. Jadi itulah. Jadi kita sebelum kita mendengar saya rasa highlight kita pada petang ni, kita saja simpan, ya, saudara Wan Izal kita ni last kali supaya kita tak balik. Kita tunggu dia last kali, kita balik kepada pusingan kedua, kita balik kepada doktor, lepas tu kepada ustaz, pada last sekarang, kalau dah habis Wan Izal kan, jadi kita akan dengar dia. Dia last baru dia. Jadi kita dengar balik daripada doktor, ya. Supaya alhamdulillah adik-adik semua makin lama makin ramai, ya. Saya rasa ada yang WhatsApp group kata Ustaz handsome dah datang, kata, ya. Imam muda, imam tak pernah tua-tua, dia kata, ya. Jadi itu yang makin ramai adik-adik kita dah datang, ya. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi kita akan dapat berkongsi ilmu, ya, pada petang ini, selain kita dapat berkenalan dengan ustaz kita pada petang ni. Jadi kepada doktor kita ingin juga, tadi telah doktor terangkan apa yang boleh derma, siapa boleh derma. Jadi sekarang kita nak ambil perspektif sebagai orang yang menderma pula, ya. Jadi apa akibat, apa implikasi, apa efek dia kepada orang yang menderma tu, ya. Jadi adakah kita ada juga setengah orang, ya, macam ustaz ni, contoh ustaz ni dia dah ikrar, ya. Kebetulan dia masuk ubat. Dia takut pula, dia kata bila doktor tahu saya dah ikrar derma organ, doktor tak nak bagi ubat saya biar saya mati, kata dia. Dia mati dapat ambil organ dia. Jadi ada juga yang buat anggapan kita. Ada pernah tanya kepada saya begitu, ya. Saya kata dia kata tengok nama, Ustaz Asran ada nama dia. Dia patah kaki je. Berarti doktor tak biarkan dia, ya. Jadi ada juga yang beranggapan gitu, bahawa dia kata, ya, kalau kita dah berikrar derma organ ni, kita diskriminasikan dari segi rawatan hospital, ya, dan sebagainya. Inilah orang kata itu pemikiran-pemikiran negatif yang kita. Dan kita minta Dr. Nizam terangkan kepada kita sebagai dah orang yang menderma tu, what to do and what don't dia. Ya, maksudnya apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat sebagai penderma. Okey, silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pusingan kedua, ya, berkaitan dengan mereka yang telah menderma. Kita dapat lihat contoh di hadapan pentas kita, ya. Alhamdulillah, penderma kita sihat walafiat, ya. Okey, alhamdulillah bagi mereka yang menderma semasa hidup, iaitu sama ada menderma sebahagian dari hati atau buah pinggang. Jadi mereka, kebanyakan mereka akan menjalani kehidupan seperti biasa setelah beberapa minggu selepas proses pemulihan dari pembedahan. Untuk pengetahuan umum, pembedahan untuk transplantasi organ ni adalah satu pembedahan besar, ya. Jadi mereka akan mengalami beberapa risiko lah. Pertama, risiko dari segi pembedahan. Dari segi pembedahan, mereka akan mempunyai luka yang besar, ya. Dan luka tu boleh mengalami jangkitan kuman, ya, ataupun sebab pembedahan itu berkaitan dengan bahagian sini, ya, bahagian perut sini. Jadi mungkin selepas pembedahan, kalau kesakitan yang teramat sangat tidak terkawal, boleh menyebabkan pesakit ni tidak bernafas dengan elok. Jadi bila tak bernafas dengan elok, lepas tu ada pula batuk-batuk, tak dapat keluarkan kahak dengan elok. Jadi sputum atau lendir-lendir itu akan melekat dalam paru-paru. Jadi boleh mereka ini mengalami jangkitan kuman paru-paru. Ya, jadi mereka ini mempunyai risiko dari segi pembedahan. Selain daripada jangkitan kuman di tempat pembedahan, jangkitan kuman paru-paru, ataupun semasa proses pembedahan tersebut mengalami pendarahan, ya, sebab dia operation yang major, kita kata, pembedahan yang besar yang dilalui oleh mereka ini. Jadi risiko tu mungkin boleh berlaku, ya.
Dan itu dari segi pembedahan. Kemudian kalau kita tengok dari segi bius, ya, ramai orang kata bius senang je, ya, tak ada masalah dengan bius, ya. Tapi bius tu sebenarnya ada risiko dia. Satu dari risiko dia yang sangat-sangat ditakuti oleh kami sendiri pakar bius untuk merawat pesakit yang mengalami ini adalah malignant hyperthermia. Ya, malignant hyperthermia di mana bila obat bius tu masuk saja dalam badan seseorang pesakit tersebut, tujuan kita memang untuk memberi bius, ya, bukan bius cinta, bius untuk pembedahan lah, ya. Jadi pesakit itu tak akan mengalami ataupun sedar sepanjang pembiusan tersebut. Tapi badan pula bertindak balas di mana mengalami demam yang sangat kuat, ya, sampai mengganggu rentak jantung dan tekanan darah dan boleh membawa maut, kematian. Itu 1/200,000 pesakit. Ya, saya pernah menghadapi keadaan tersebutlah, di mana pesakit itu demam sangat tinggi sampai 40-42 degree, ya. Kita buat macam-macam lah untuk bantu merawat pesakit tersebut, tapi mana dah dijanjikan oleh Allah lah, sampai masa dia, ya. Jadi ada risiko dia. Maknanya bukan mudah-mudah untuk seseorang pesakit penderma hidup ni untuk menjalani pembedahan, ya, untuk menderma organ mereka, ya, sebab ada risiko dari segi pembedahan dan dari segi bius, ya. Dan tapi alhamdulillah, ya, bila mana seseorang itu mempunyai niat yang baik, Allah pemudahkan semua tu. Maknanya Allah mudahkan dia dari segi pembiusan, Allah mudahkan dia dari segi pembedahan, dan selepas daripada operation tu Allah pemudahkan dari segi pemulihan. InsyaAllah, ya, bila niat tu baik, niat tu ikhlas, segalanya dipermudahkan oleh Allah, ya. Dan kebanyakan bagi mereka ini boleh menjalani kehidupan biasalah. Bagi pesakit, bagi penderma wanita boleh berkahwin dan kemudian mengandung dan melahirkan anak, ya. Jadi tidak ada masalah lah dari segi untuk menderma semasa hidup bila mana kita mempunyai keluarga yang terdekat lah yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir, ya. Okay, terima kasih Dr. Jadi itulah walaupun, ya, dari segi kita kata penemuan organ itu satu kita mengambil perhatian, ya, mengambil maksudnya, ya, dari segi perubatan kita jangka perkara-perkara yang tidak elok tu mungkin boleh berlaku, dan pakar-pakar kita yang terlibat dengan transplant ni akan tujuan kita menceritakan komplikasi dan sebagainya itu bukan untuk menakut-nakutkan, tetapi sebagai untuk menunjukkan bahawa kita ni prihatin, ya. Jadi kita tidaklah tentang kawan terderma kita akan buat sewenang-wenangnya saja, ya. Jadi itu kita kena faham bahawa komplikasi boleh berlaku kerana itu kerja Tuhan, bukan kerja kita. Kita cuma berusaha, ya. Jadi itulah saya harap tuan-tuan semua jelas, ya. Jadi segi kesan psikologi dan sebagainya itu memang kita telah ambil kira seperti Dr. Azina ceritakan tadi, bahawa sebelum proses pengambilan organ atau tisu itu sendiri telah pun dijalankan konseling demi konseling, ya, melibatkan pakar psikiatri dan sebagainya untuk kita memberi kita menjangkakan apa kesannya dari segi psikologi dan juga fizikal kepada penderma, ya. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada petang ini berkaitan dengan penemuan organ ni, tetapi cuma kali ini kita tak tengok perspektif sebelum itu sendiri, ya. Jadi kalau apa yang statistik yang saya bacakan tadi, bahawa sekarang ini menunggu, ya, lebih kurang 19,000, ya, lebih pesakit-pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang peringkat akhir ataupun end stage renal failure ni. Jadi kalau kita tengok, ya, kegagalan buah pinggang ni itu yang menunggu untuk, dan memang dah kira orang kata buah pinggang dah out langsung dah. Jadi selain itu yang gagal buah pinggang, pada pesakit-pesakit buah pinggang, kegagalan buah pinggang peringkat akhir ini adalah disebabkan oleh penyakit diabetes. Nombor 2-nya hypertension. Ya. Jadi dua penyakit itu merupakan penyumbang utama, penyumbang nombor 1 kepada kegagalan buah pinggang. Dan kita pula kena faham juga, siapa yang ada kecemasan diabetes atau hypertension, dia tahu ni, bahawa diabetes itu pula sendiri, kawalan diabetes itu adalah paling utama menyebabkan dia tidak terkawal adalah disebabkan oleh gaya hidup. Gaya hidup yang paling utama yang menjahanamkan kecemasan ini ialah pemakanan. Ya? Jadi pencegahan dari segi mengelakkan buah pinggang itu rosak, kena jaga kecemasan, kena jaga darah tinggi.
jaga darah tinggi kecemasan ini, nombor satunya ialah makan. Nombor dua, makan. Nombor tiga, makan. Nombor empat, ubat. Dia ni ingat makan ubat cucuk seronok je ya. Bila dia dapat cucuk insulin, dia pun belagak dah. Dibantun makan semua. Teh tarik kurang manis 3. Kata. Roti telur 1. Inilah. Ya, jadi saya nak minta Ustaz ya, terangkan bahawa konsep pencegahan lebih baik daripada mengubati. Ya, sebagaimana yang disarankan dalam Islam tu, yang ada hubung kaitnya dengan kita menjaga, sayangilah organ kita. Ya, sayang itu utamanya jantung. Sebab saya, buah pinggang. Sebab saya kata buah pinggang paling utama. 19,000 menunggu tu. Ya, jadi kita sayangilah buah pinggang kita. Ya, sayangilah dengan kita menjaga kesihatan. Kerana kalau kita ada kecemasan manis, ada darah tinggi dan sebagainya, tak jaga kesihatan. Ya, saya kata majoriti daripada 3 kali saya sebut tadi makan. Itu pengawal diabetes nombor 1. Ya, saya selalu ni melawak je Ustaz. Ya, saya kata sakit-sakit saya. Saya kata jaga kecemasan ini, dia makan tu wajib. Jaga makan tu wajib. Ya, makan ubat tu sunat makat je. Itu saya kata melawak ke dia lah untuk mudah dipaham. Ya, supaya sebenarnya kecemasan ini memang payah dikawal. Ya, siapa ada kecemasan itu terutama peringkat yang buah pinggang darah satu. Tetapi kalau kita berusaha menjaga kesihatan kita, seperti mana pemakanan, saya rasa Ustaz lebih tekankan dari prinsip penjagaan kesihatan tu dari segi kaitkan pemakanan dengan Islam. Ya, sebab itu Islam kabur suruh kita makan sebelum apa? Sebelum lapar. Berhenti sebelum kita terbalik makan bila dah lapar. Makan bila dah lapar. Bila dah lapar tu maka kita akan makan sampai dulu ya. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Doktor. Alhamdulillah. Saya bawa upload gambar dalam Instagram. Saya tulis status saya datang ke UiTM Jengka Pahang. Program penerimaan organ. Lepas ni nak makan patin. Nak edit balik nak delete balik Tapi patin tu pun diabetes Oh, lemak bagus. Alhamdulillah. Oh, bagus Oh, okey. Marilah sama-sama kita ya. Jadi baik, tentang jaga kesihatan. Jangan kata diri sendiri, kita dengan alam sekeliling pun kita kena jaga. Kadang saya lalu dalam perjalanan tengok pokok. Dialah yang memberikan kehidupan. Allah turunkan air, sungai yang mengalir dengan begitu jernih. Manusia tak dapat hidup tanpa air. Tapi apa yang kita balas pada air pada hari ini? Dalam sungai-sungai apa yang kita lemparkan kepada dia? Pokok yang memberikan kehidupan. Apa manusia balas kepada pokok pada hari ini? Betul? Itu alam. Apatah lagi badan. Baik. Cerita tentang badan. Setiap manusia ini dia ada hak ke atas badannya dan dia perlu jaga hak dia. Hari ini kalau pergi mana-mana universiti ada satu kempen yang kadang-kadang kena sebut. Saya nak ambil kata-kata Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata ada 3 benda yang boleh buat gelap hati. Yang pertama, makan banyak. Yang kedua, tidur banyak. Yang ketiga, cakap banyak. Jadi forum tak boleh lama. Okay? Jadi 3 benda. Makan banyak, tidur banyak, cakap banyak. Tapi ada benda sebenarnya bukan tak boleh cakap. Bukan tak boleh makan. Bukan tak boleh tidur. Tetapi dia perlu dalam kadar pertengahan. Sebab hari ini, kita masuk IPT, kadang-kadang kita kena kempen untuk student suruh tidur. Betul tak? Kempen, doktor. Tolonglah tidur. Dia orang tidur dalam kelas. Tapi dekat bilik tak tidur. Kalau Jumaat, Sabtu, Ahad tak ada kelas, tak tidur. Kadang-kadang tu dia ambil air kok, ambil roti, dia tengok cerita Korea 36 jam, relax. Berhenti semayang. Oh, sebit dia semayang. Berhenti semayang, sambung balik lah ayat mata menangis apa. Oh, di situ bida, udah apa. Apa dia cakap pun saya tak faham. Tapi dia menangis seorang-seorang. Ini pun bahaya. Zaman tak tidur.
Pukul berapa tidur student? Biasa. Student UiTM Jengka pukul berapa? Standard. 1, 2. 2. Saya duduk KL pun tidur pukul 1, pukul 12. Kamu duduk UiTM Jengka ni, duduk tengok kiri kanan. Kamu fly ke mana? Longkang. Tak tahu nak pergi mana kan. Tapi macam mana boleh tidur pukul 3? Ya, assignment. Okeylah, assignment tak apalah. Okey, nampak muka pun muka assignment kan. Contoh kan. Ni sekarang ni macam-macam. Ha? Start pun satu. Dia tidur awal tak apa, bangun awal. Ha? Saharal layali. Setiap para ulama' ni dia ada saharal layali. Dia berjaga malam, dia bahagi malam kepada 3 istighfar. Bagi malam kepada ilmunya. Dia bagi malam kepada rehatnya. Dia tidur juga. Dia bangun untuk istighfar juga. Dan dia bangun untuk ilmunya. Ini di kehidupan para ulama'. Kita daripada malam, awal maghrib sampai ke pagi. Kita dengan Facebook kita kan. Dengan grup WhatsApp kita. Ha? Mungkin dalam ni mungkin bukan student juga. Kadang-kadang tu yang bukan student pun. Ha, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang ni pun. Dengan grup WhatsApp ni sekarang, ya Allah. Yang kerja-kerja ni pun kan. Kadang-kadang dia ada 2 grup. Satu grup yang ada bos, satu grup yang tak ada bos. Gelap macam pengalaman. Kan? Satu grup yang ada bos, satu grup tak ada bos. Yang grup ada bos tu semua diam. Bos orang yang cakap. Yang grup tak ada bos tu kita punya kutuk bos. Bos cuba masuk, kita remove bos. Masalah juga ni. Tak tidur. Ini pun masalah. Yang berikutnya, makan banyak. Makan macam-macam, tak kira. Cikedi lah, apalah, tak apalah. Saya nak sebut bukan tak boleh makan. Nak makan sekali-sekala. Tetapi jaga. Kalau kita ikut para ulama, kehidupan mereka yang ada sebahagian yang ilmunya Masya Allah. Al-Imam Ibn Asakir mengarang kitab hadis Arba'ina Buldan. Hadis 40 daripada 40 buah negara yang berbeza. Dia kata, aku ni dari sudut makan ni, Masya Allah, kalau tidak Allah tidak mengurniakan untuk aku boleh mengumpul ratusan ribu hadis. Imam Bukhari pada hari ini, kamu tengok Imam Bukhari, kebanyakan ulama hadis bukan orang Arab tau. Imam Bukhari orang Uzbekistan. Ada orang Imam Tirmizi, Imam Muslim, ini bukan orang Arab. Mereka duduk luar Arab, orang Parsi ramai ulama hadis. Mereka kata kami ni terlalu teliti menjaga makanan kami. Jangan kata dari sudut halal, bahkan dari sudut yang baik-baik. Walaupun Nabi tak pernah sebut tentang kismis. Kismis ni Nabi tak sebut. Tetapi amalan ulama hadis, kata Zuhri, kami akan mengambil kurma-kurma, itu anggur-anggur yang kering, untuk jadikan amalan. Mereka ambil badam. Al-Hindi, ulama Hindi ni kawasan-kawasan belah-belah India, Pakistan, Bangladesh. Sampai sekarang masih lagi ada hafal ratusan ribu hadis. Ratus ribu hadis. Bukan hafal Quran. Hafal Quran dia tak panggil Al-Hafiz tau. Al-Hafiz tu hafal ratus ribu hadis. Di Malaysia saja Al-Hafiz dipanggil kepada orang hafal Quran. Sebab orang Malaysia ni nak hafal Quran pun susah. Kalau hafal tu kira champion lah. Kita kalau pergi kawasan India, saya pergi Kashmir, naik bot, tukang kayu bot tu. Bila kita selisih bot dengan geng-geng orang Malaysia, dia bagi ustaz, kita pun ya. Kan? Yang tukang bot tu dia tanya, kamu ustaz ke? Hamilul Quran? Hafal Quran? Kita kata, syuaya, sikit-sikit lah. Dia kata, mana boleh? You ustaz, you kena hafal semualah. Ustaz mana boleh? Ustaz tak hafal 30 juzuk. Ustaz kena hafal. Dia kata, kita kata kat Malaysia tak semua ustaz hafal. Mana boleh? Aku kayuh bot, aku Al-Hafiz. Yang bawa van itu Al-Hafiz. Sebab itulah kalau tengok di negara India, dia ada satu amalan bagi orang-orang yang hafal Quran, orang Maulana ni. Sebelum mereka tidur, mereka akan rendam. Saya tak tahulah dari sudut kesihatan. Dia rendam buah badam. Rendam buah badam kan? Rendam buah badam, dia biar kembang kulit dia, besok pagi dia ambil. Sambil dia hafal, sambil dia duduk. Kunyah-kunyah buah badam. Wallahualam. Saya ni bukan tahu sangat dari sudut kesihatan, tak berani cakap. Okay, kadang doktor. Kalau tak ada doktor, saya tipu je. Kunyah. Nak menunjukkan dia jaga. Semua anak dia jaga. Ini bab makan. Kita telan ikut dan. Kalau kita balik kampung, jumpa dengan adik-beradik kita, jumpa dengan makcik-makcik, pak lang, mak lang, tak ada benda lain sembang. Hang darah berapa? Atas berapa? Bawah berapa? Betul tak? Balik kampung. Kamu ni geng tak sembang dengan orang tua-tua. Saya ni tu imam masjid. Oh, sembang? Sembang?
Saya jadi tok imam masjid, duduk lepas habis minum kopi. Ustaz, jaga makan Ustaz. Oi. Jaga makan. Sementara badan ni kita duk guna banyak. Kesian dekat dia. Badan kita ada hak. Kita tak tidur. Mata akan tanya kita di hari akhirat. Kalau dia boleh cakap ni. Jantung yang muda ni. Paru-paru kita. Dia sedut, dia asam. Kalau dia boleh cakap, dia cakap. Semakin hari semakin lemah. Semakin hari semakin lemah. Dia kalau boleh cakap, tak kesiankah ke aku yang memberi nafas kepada engkau. Tapi engkau terus menjadikan aku ini sebagai mangsa engkau. Mata yang tak tidur kita berjaga malam. Hanya kerana dengan nafsu kita berjaga malam. Nafsu nak seronok saja. Mata akan cakap, dia tak jaga hak aku. Semua akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jaga kesihatan. Nabi SAW orang yang rajin jaga kesihatan. Tentang makan tadi kan. Makan bahagi 3. Bahagi 3 kan. Walau sulusa kena bagi sulus 3. 1 untuk makan. Kosong untuk makan, kosongkan untuk minuman dan 1 lagi untuk udara. Kita 3-3 makan. 3-3 lauk masuk dalam perut. Bahagi 3. Paten 3-3. 3-3 bahagian. Makan jangan sampai. Saya satu lagi benda. Saya teringat saya makan sekali dengan geng Soka Gakkai. Ada orang Soka Gakkai di sini? Soka Gakkai. Soka Gakkai itu satu, nak kata agama dia, bukan macam agama. Kebanyakan orang Tionghoa. Orang Tionghoa ni bukan Buddha. Dia Soka Gakkai, satu kepercayaan. Dia punya ibadah dia serve manusia. Bagus. Ini orang Islam kena belajar. Saya duduk buka puasa sekali. Kalau kita pergi pusing satu Malaysia, rumah-rumah kebajikan masyarakat, pelajar-pelajar yang masalah, anak-anak yang kena buang, orang buta, sekolah orang autism, pelajar-pelajar autism, dia mesti ada wakil Soka Gakkai. Soka Gakkai ni macam satu fahaman. Saya tanya dia, apa ibadah dia? Siapa yang faham lagi tentang Soka Gakkai mungkin dia boleh explain. Dia ibadah dia serve manusia. Dia tak ada solat, dia tak ada macam kita pergi haji, dia tolong manusia. Jadi dia pergi ke pusat-pusat kebajikan dia akan ada. Waktu tu kita buka puasa, kita makan kambing. Jamu kambing panggang, biasalah kan. Dia kata, Ustaz, dia Cina, Tionghoa. Ustaz, ini orang Islam pernah sebut, kawan-kawan saya Muslim sebut. Dia makan kambing, dia kata, Ustaz, orang bukan Islam sebut kambing ini sunnah. Betulkah? Betulkah Nabi kata makan kambing sunnah? Saya kata, walaupun Nabi ini, dia makan kambing, tapi dia bukan makan kambing tiap hari. Sejarah hidup Nabi, makanan Nabi sangat simple. Aisyah pernah lapar dengan Nabi lama, dan Aisyah pernah menangis selepas kewafatan Nabi, kerana teringat Nabi tak pernah makan seenak sebegini. Cumanya Nabi pernah dihidangkan betis kambing dan Nabi suka. Nabi suka betis kambing. Jadi makanan itu declare sebagai makanan yang Nabi suka. Jadi makanan sunnah. Okay? Dia ingat makanan sunnah. Saya nak cerita di sini. Yang Soka Gakkai itu, tak apa abaikan dia. Cuba tengok saya. Dia cakap apa? Dia kata, Ustaz, tapi saya tengok pelik sikit satu benda. Orang Melayu Islam, dia kata kambing sunnah. Tapi dia makan nasi Arab kambing 4 pinggan, Ustaz. Itu tak ikut sunnah. Makan nak jenis sunnah. Cara makan tak ikut sunnah. Betul juga kan? Nabi larang makan sambil bersandar. Nabi larang kita makan sambil bersandar. Makan ke depan sedikit. Kita makan sampai tersandar. Dia kata, Ustaz, macam mana 4 pinggan Ustaz? Saya tanya dia, okey, kamu Soka Gakkai, apa sunnah dalam kamu, dalam bab makanan ini? Jawapan yang sangat menarik, saya suka. Dia kata apa? Ustaz, kalau Nabi itu sunnah Nabi makan kambing, makan dengan ikut cara-cara makan yang betul. Dalam Soka Gakkai, kalau sunnah makan kambing ini ialah kami jamu orang miskin makan kambing. Ini lebih sunnah dalam agama kami. Betul. Kalau ikutnya memang begitulah sunnah Nabi. Tapi cara faham ini lebih dipahami oleh orang Soka Gakkai. Sama macam kita. Maksudnya, orang yang pandang jauh. Jadi kita nak makan, tak salah lepas ni nak makan kambing.
Tak ada masalah. Lepas ni semua pakai tak mau bagi makan. Nampak muka ustaz, bagi kat ustaz lah. Ustaz pun lebih kurang macam miskin juga kan. Boleh bagi kat ustaz sikit lah kambing tu kan. Tak ada masalah. Cumanya nak sebut, bab makan ini daripada sejarah kehidupan Nabi. Nabi adalah orang yang teliti. Cumanya sekarang ni mungkin ada orang sebut tentang makan campur laut dan juga darat dan sebagainya. Saya wallahu alam dari sudut hadis memang tidak ditemukan. Cumanya pengalaman ulama-ulama dahulu dari sudut tajribah. Tajribah ini pengalaman. Antaranya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia ni karang Tibbun Nabawi. Tip cara-cara makan ataupun perubatan menurut Islam yang berdasarkan pengalaman-pengalaman. Jadi pengalaman dia kata makan begini tak berapa cantik, campur begini. Wallahu alam dari sudut saintifik saya tak pasti. Cuma kita jangan gandingkan ia dengan hadis Nabi SAW. Dan memang orang Arab, dia tak campur satu talam makan dengan lauk-lauk lain. Dia kalau makan dalam tulang, dia kalau makan kambing, mandi kambing. Kalau makan ikan, ikan. Jadi bukannya dia tak campur tu. Wallahu a'lam sebab apa. Tapi memang tak campur. Dia letak kalau kambing, kambing. Kalau daging, daging. Kalau ayam, ayam. Dia tak campur. Ayam dengan daging pun dia tak campur kadang. Dia punya style. Cuma dia main Malaysia, dia tengok orang Malaysia boleh makan punya banyak lauk. Dia takjub, dia kagum dengan orang Malaysia. Dia kata hebat orang Malaysia ni. Betul? Dia tak reti masak. Dia tak reti masak campur-campur macam-macam. Tak reti. Kamu pergi Mekah, dia roti-roti dengan simple. Dia tak macam kita, boleh buat tempoyak. Campur patin. Boleh buat pula pai sangat pahit lah. Tak boleh cerita lama-lama lagi, tak tahan nak makan. Wallahu a'lam bissawab. Jagalah kesihatan itu. Okay, terima kasih Ustaz sekali lagi. Jadi itulah tadi bahawa penjagaan makanan tu ya, sebenarnya saya katakan dari segi kesihatannya memang kita tekankan, dan juga telah setuju kalau Ustaz tadi bahawa dari segi pemakanan ya. Jadi cuma untuk promo kepada Pahang ni, terutamanya orang Temeloh ni, bahawa patin itu sebenarnya ialah mempunyai kolesterol yang kita panggil HDL, high density lipoprotein, yang dianggap dalam bahasa orang kampungnya ialah lemak baik. Ya, kita untuk mencegah jantung kita dari tersumbat, kita kena tinggikan high density lipoprotein. Makan ikan banyak-banyak, makan sayur banyak-banyak. Barulah HDL kita meningkat. Minimum bagi orang lelaki ialah 1.1 dalam darah dia tu ya. Yang satu lagi LDL tu low density lipoprotein tu jangan tinggi. Tapi kalau HDL kita tinggi, walaupun LDL low density ataupun kolesterol jahat kita tu tinggi, tetapi kalau kolesterol baik tu banyak dalam darah kita, maka kita boleh juga tercegah daripada penyakit jantung. Tetapi yang bahayanya, kolesterol jahat ataupun LDL tu tinggi, kolesterol baik ataupun HDL tu rendah. Orang itu calon-calon dia. Ya. Jadi tidak mudarat kalau kita makan HDL tu tinggi ya. Okey. Saya rasa itu tamat kita berpusingan kedua tadi, tetapi kita ada satu perkara yang lebih utama untuk kita pada petang ini. Pada saya ini peluang ya bagi adik-adik yang mungkin cuba angkat tangan sini. Siapa yang lahir sebelum 95 ataupun 95 itu belum sekolah lagi, tak erti bahasa lagi? Ada tak? Sebelum 95? Lahir sebelum 95 ataupun sebelum itu belum pandai bercakap, belum pandai tengok TV lagi. Berapa lahir ni? 90 berapa? 96 tu 95 tak reti lagi lah Pak. Takkan umur 2 tahun dia tengok TV Astro dah. Dia tengok Astro. Okey. Jadi saudara Wan Hafizal ya adalah penderma hati yang pertama ya, yang kita life donor kita panggil ya, penderma hati yang hidup ya, bukan dari segi cadaveric ya. Cadaveric maksudnya orang yang telah meninggal ya. Tetapi dia adalah penderma yang hidup pada tahun 1996, 95, 99 ya. 99. Jadi kalau kita tengok di situ pada zaman 1999 tu ya, sekarang ni pun tahun 2017 pun kita masih lagi macam Ustaz katakan topik demo organ ni masih lagi kelabu lagi, masih lagi tak faham. Apa lagi pada tahun 1999. Ya. Jadi kita nak tahu pada masa tu ya, saudara Wan Hafizah ni bukan ada hubungan kekeluargaan dengan
baby yang diberikan derma hati tu, ya, perlu ditegaskan situ, ya. Sebab saya mengikuti perkembangan tu masa TV3 mencari, ya, masa tu dia perkara berita tu agak panas, ya, kerana ramai orang yang bersimpati, ya, tetapi macam biasalah orang Melayu ni kesian, ya, tapi tidak macam dia, ya. Saya pun baca, saya pun tak pergi protes. Tapi dia adalah antara, ya, calon-calon, ya, pada masa itu yang menawarkan diri untuk menjadi penderma. Sebenarnya Dr. Hasnina ceritakan tadi, bahawa kita bukan ambil sebarangan orang, kita test dulu dalam bahasa mudah compatibility, ya, darah dan sebagainya, ataupun kalau bahasa kampung senang serasi lah. Nak cari hak serasi. Ya, bukan senang je serasi ni. Dari segi darah, dari segi benda dan sebagainya, genetik dan sebagainya tu, ya. Jadi alhamdulillah kebetulan pada masa itu saudara Wan Hafizah ni adalah antara penderma, calon-calon penderma tu yang didapati compatible dengan budak baby yang berumur 14 tahun tu. Jadi dia 14 bulan. 14 bulan. Ni dah nak suruh berhenti tu Ustaz tu, ya. Apa kita Ustaz tu tanda-tanda nak berhenti lah tu, ya. Jadi beliau telah dengan rela hati menawarkan diri sebagai penderma, dan baby yang dimaksudkan tu adalah penyakit yang dipanggil biliary atresia, iaitu yang tersumbat saluran empedu. Ya, bila proses empedu, maka empedu tidak boleh diproses, itu menyebabkan kuning, perut buncit dan sebagainya, yang itu penyakit yang biasa berlaku pada baby, ya. Jadi saya nak minta saudara Wan jelaskan kepada kita ni pada masa itu, ya, mengapa Wan rasa terdorong ataupun sangguplah dalam masa mudahnya, ya, untuk menjadi salah seorang daripada calon penderma, dan alhamdulillah Wan sendiri telah pun didapati sesuai untuk memberikan hati itu kepada bayi yang kita masukkan tu, ya. Dan juga mungkin, ya, kalau ada sebenarnya yang doktor ceritakan tadi, lepas derma kita takut jadi gini lah semua dan sebagainya, saya minta Wan ceritakan juga apa aktiviti dia sekarang, ya. Ada lepas derma tu dia jadi tak aktif, dia jadi moyuk kata orang sini, ya. Jadi moyuk ke jadi apa ke, ya. Cuba ceritakan apa yang dibuat sekarang ni, ya. Pertamanya mengapa terdorong untuk menjadi penderma, yang keduanya apa kehidupan selepas menjadi penderma. Silakan saudara Wan Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dr. Muhammad Khairi, Dr. Hasnina, dan juga Imam Muda kita, Imam Ashraf, dan ahli jurutankuasa untuk program Forum Penerimaan Organ, dan juga adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi. Sebenarnya saya bukan penerima organ. Ya, saya hanya ada sekeping hati yang saya boleh kongsi dengan adik Muhammad Afiq Kemal. Itu saja sekali. Kalau bagi saya penerimaan ni, saya rasa kalau derma darah, saya rasa elok kalau kita pergi derma, sebab kita boleh melakukan berulang-ulang kali. Bagi saya hanya ada sekeping hati yang saya boleh kongsi dengan adik Muhammad Afiq. Alright. Ditanya tentang bagaimana saya mula rasa ingin saya berkongsi hati saya dengan adik Muhammad Afiq. Saya pernah menyuarakan hasrat saya kepada mak saya yang suatu hari saya akan bagi organ saya pada orang, ya, mungkin untuk tujuan kajian masa tu. Saya masa tu bertugas di klinik kesihatan pelajar. Hari-hari saya tengok satu patung yang boleh kita buka organ kat mana-mana. Dan ada juga saya membaca masa tu di kalau tak silap saya di University Hospital, ada orang bagi tujuan untuk body dia untuk tujuan kajian. So saya berhasrat macam tu, dan saya bagi tahu dengan mak saya nak buat sekian-sekian benda. Orang Kedah dia kasar sikit. Dia kata ikut hang lah, dia kata. Apa hang nak bagi ikut hang punya dia lah. Jadi saya pun okey. Saya anggap itu sebagai satu kebenaran, ya. Allah nak uji saya dengan cerita adik Muhammad Afiq ni. Satu hari saya duduk di rumah sambil baring tengok TV. Bapa Afiq keluar dalam TV, dia bagi tahu yang mereka memohon untuk dari sumber kewangan, sebab ibu dan bapa ibu atau bapa yang akan bagi hati dia. Jadi bila saya tengok
masa bapa bercakap, saya tak ada rasa langsung. Tetapi semasa ibu memohon untuk bantuan, saya rasa tersentuh. Daripada situ, saya ambil nombor telefon dia orang. 1 jam selepas rancangan tu, saya pun telefon. Saya telefon bapak dia, bapak dia bagi, saya beritahu, saya perkenalkan diri saya sekian-sekian dan saya beritahu yang saya nak bagi hati saya dekat anak dia. Jadi dia pun okey, terima kasih apa semua kan. Dia pun macam dia kata kami yang nak bagi anak isi, cuma kami mohon dari segi kewangan. Dia kata okey, kalau saya kata saya tak mampu, tapi dari segi hati insya-Allah saya boleh. Lantaran pada tu seminggu, 2 minggu tak ada khabar berita. 3 minggu selepas tu saya dihubungi oleh bapa dia. Bapa dia bagi tahu, adakah betul saya nak buat nak bagi hati pada anak dia? Saya kata kalau saya tipu, buat apa saya bagi nombor telefon office? Kan? Jadi saya kata sekarang macam ni, kenapa Encik Jani tak boleh bagi ke? Dia kata anak dia dengan isteri dia tak sesuai. Darah tak sesuai. Dari segi genotip darah saya rasa tak sesuai. Saya kata okey, malam ni kita jumpa. Saya buat perjumpaan di Kolej Ketiga Universiti Malaya. Bila jumpa kat situ, saya kata okeylah. Sekarang apa yang doktor nak? Doktor kata you perlu banyak ujian. Ujian yang you perlu adalah pertama pemeriksaan darah. Okey, pemeriksaan darah. Okey, mari kita pergi ke klinik. Malam tu juga kita pergi ke klinik. Saya ingat lagi di Bangsa nama klinik Dr. Johan. Sampai di situ kita beritahu doktor, saya nak bagi hati saya dekat anak abang ini. Boleh tak doktor tolong saya percepatkan proses untuk ujian darah. Jadi bila doktor dengar macam tu, dia pun okey, saya cuba. Malam tu juga kita dapat. Dia hantar ke lab, saya tak tahu berapa jam lepas tu kita datang boleh ambil. Result tu dibawa ke hospital SJMC, Datuk Dr. Kesitan periksa. Bila dia periksa, sekarang ni dia nak buat test lain pula. Test yang seterusnya dia nak buat adalah test angiogram. Betul? Okey, angiogram saya terpaksa buat di Singapura sebab di sini dia tak buat. Kita tunggu lama. Masa tu lama sangat. Seminggu, 2 minggu tak ada. Saya kata kenapa? Bila kita nak pergi? Dia kata dia tak ada duit. Untuk perhatian, untuk pengetahuan, keluarga Muhammad Afiq ni keluarga yang orang susah. Mereka duduk setinggan saja di Selayang. Jadi dia terpaksa tunggu untuk pasport, tiket kapal terbang, penginapan dan juga makan dekat sana. Memerlukan kos yang tinggi. Jadi saya kata kat dia, okey, apa cara yang paling murah? Dia kata kita naik kereta api. Okey, kita naik kereta api. Pasport saya uruskan. Kita naik kereta api daripada KL pergi ke Woodland. Sampai di sana, kemudian kita naik teksi. Di sana kita tak bawa duit. Duit tak banyak. Apa yang kita buat, pergi sana jumpa Dr. Kesitan, pergi buat angiogram. Kita hanya duduk di kaki 5 aja. Nak masuk hospital, duduk kaki 5 dulu, hospital buka, pergi register, masuk ke buat angiogram. Lepas buat angiogram, keluar, saya ingat rehat sekejap, minta keluar sebab katanya ada tempat lain kita nak duduk lah. So doktor benarkan kita keluar. Kita hanya duduk dekat stesen kereta api je. Dalam keadaan masa tu memang sakit sikit lah, ada terasa. Makan hanya makan air mineral water dan pisang. Itu saja. Sebab saya dah dibagi input di Singapura susah nak makan. Nak cari makanan halal yang susah. Itu yang kita buat sehingga kereta api sampai untuk kita balik ke sini. Itu yang kos yang paling murah dan kita buat macam tu. Right, sampai di Kuala Lumpur, doktor beritahu yang ujian kesesuaian itu boleh dan doktor minta supaya dijalankan ujian psikologi. So saya terpaksa berjumpa dengan pakar sakit jiwa di PJ. Saya kata, aduh, aku ni gila ke? Jadi saya kata, okey. Saya buat ujian tu, doktor tu tanya, first kali dia tanya, berapa dia bayar you? Itu soalan pertama, berapa dia bayar you? Saya kata, doktor, you tak tengok berita ke? Ini orang susah. Mana dia mau angkat duit bayar saya? So, you tak takut mati ke? Ini 50-50, doktor tak jamin tau. Semua mati doktor, you pun akan mati.
Sifat saya suka bergurau. Saya tak doktor, saya ada satu kawan doktor. Dia malam mau janji jumpa saya. Besok saya call tunggu tak datang. Tahu-tahu dia mati dalam tidur. Tapi memang betul kawan saya mati. Dia kejut memang mati. So dia kata mati tak tentu, tak boleh cerita kan. Jadi doktor pun okey, bila dia semang masalah lain apa semua, dia pun sign lah. So saya lepas, alhamdulillah. So saya tak gila lah. Alright. Jadi bila dah dapat keputusan tu, saya dah lulus semua tu, doktor maklumkan yang hati saya sesuai untuk Muhammad Afiq. Cuma masalah sekarang ni duit tak cukup. Kos memerlukan lebih kurang dalam RM300,000 untuk ni. Duit hanya ada, saya ingat kalau tak silap dia orang yang terkumpul hanya RM10,000. Jadi tak boleh. Afiq dijangka hidup hanya 3 bulan saja. Right. Jadi akhir cerita tu, bukan akhir lah, tak sampai setengah pun. Okay. Apabila duit tak cukup, ada satu syarikat iaitu bank Maybank sanggup bagi kos dalam RM300,000. Tetapi dia orang nak tahu siapa. Sebelum ni saya memang tak nak keluar surat khabar apa semua saya tak nak. Hanya keluar surat khabar satu, surat khabar Cina, Sinci Jipo. Itu yang keluar sebab saya tahu mak saya takkan baca. Okey. Jadi sampai tahap dia orang kata dia orang nak tengok dan dia orang bagi RM300,000. Alright. Keluarga Afiq pun pujuk saya, okeylah tolonglah bagi tahu apa semua. Okey, keluar surat khabar utusan Malaysia. Keluar surat khabar utusan Malaysia diberi tajaan RM300,000. Alhamdulillah mak saya tak baca utusan. Okey, so mak saya tak tahu lagi. TV3 pula nak interview. Saya kata aduh masak aku ni. Okey, saya kata harap mak saya tak tengok TV. Kan jarang mak saya tengok TV pagi-pagi. Saya keluar waktu pagi. So keluar waktu pagi. Saya keluar waktu bagi tahu okey ini sekali dengan Afiq, bagi tahulah inilah orang yang akan bagi hati kepada Afiq apa semua. Kakak saya tengok. Bagi tahu mak saya, mak adik masuk TV. Allah mak, bila macam tu selepas habis rancangan tu kak saya telefon, hang buat apa ni? Aku nak bagi hati lah. Mak pingsan. Mak pingsan? Asal? Hang bagi mak terkejut. Aku dah bagi tahu lama lah. Jadi apa yang saya buat? Allah masak. Saya balik jumpa mak. Mak, saya mak. Awak lah cik, dia kata hang buat lagu ni. Awak mak. Kan itu mak bagi. Aku ingat hang main-main. Saya kata saya tak main-main mak, habaq betul lah. Tak bagilah dia anak oi, dia kata aku ni hang kecil nyamuk pun tak bagi gigit. Luka pun tak bagi. Saya kata masak. Dah pergi sampai dah Singapura, dah buat ujian banyak. So saya dah bagi pengharapan kepada orang. Saya kata macam mana nak seko mak saya ni. Okey, saya dapat satu idea. Saya telefon keluarga Afiq. Saya bagi tahu dia, boleh tak datang bawa Afiq ke rumah saya. So saya sebagai seorang anak, saya cukup faham hati mak saya. Ya. Jadi bila sampai di Pegang, saya kata you berhenti kat situ, bawa keluar Afiq. So Afiq ni, dia punya kepala kecil, dia punya mata dia kuning, kulit dia pucat dan perut dia besar. Nak button baju pun tak boleh. Dia besar. Jadi saya ambil macam tu dan saya bagi kepada mak saya. Saya bagi macam ni. Apabila saya bagi macam tu, mak saya sambut. Mak saya menangis. Mak saya kata, kenapa mak nangis? Hang tak faham hati ibu, dia kata. Saya kata, mak, saya faham hati mak. Dia kata, mak tolong doakan saya. Jadi lepas pada tu mak saya kata, hang buatlah nak mak doakan hang. Itu saya kata saat yang paling saya rasa, wah, lega. Apa yang saya buat, saya start motor, saya balik ke KL. Sampai KL, singgah sekejap, ambil baju, saya pergi ke Port Dickson. Saya duduk di pantai. Ya, daripada lepas maghrib sampai ke pagi, saya duduk situ untuk tenangkan jiwa saya. Jadi alhamdulillah saya dah dapat kebenaran mak saya. Saya lupa cerita bapak saya pula. Sebab mak dengan bapak duduk asing. Okey. Bapak saya beritahu bapak saya lah lepas daripada saya tu, sebelum saya balik Kuala Lumpur, saya beritahu bapak saya, ayah, cik nak buat operation, nak buat pemindahan hati. Saya nak bagi hati saya kat budak ni. Okey, buatlah. Hang mati aku ambil mayat hang. Oh, bapak saya memang brutal. Dia kata, hang mati, ayah ambil mayat hang. Hang nak tanam di mana? Di Masjid Changlun ke di kawasan rumah keturunan kita? Di sini pun tak apa. Okay. Saya kata bapak saya punya betul. Saya kata tak apalah. Dia nak bagi semangat. Saya tahu kakak saya beritahu, dia kata ayah kaya, dia kata.
Kan? Biasalah bapak tak nak tunjuk. Jadi saya balik dah selesai. Permintaan saya kepada doktor, saya nak buat pembedahan itu di hari raya. Hari raya kurban. Saya nak buat situ. Jadi nak ambil sempena penyembelihan So saya nak ambil masa itulah. Jadi itulah Allah tak izinkan pada masa tu, Allah suruh percepatkan sikit. Jadi terpaksa dipercepatkan proses tu sebab keadaan adik Afiq pada masa itulah. Jadi doktor tanya saya, kita terpaksa buat cepat sikit pada masa tu. You boleh ke? Saya kata saya boleh, tak ada masalah. Doktor pun goyang kepala, dia kata you gila. You gila. Okey, tak apa. Dia kata kita mau ambil you punya urat di kaki, kata silap saya. Di kaki ni untuk sambung. Saya kata, okey, you ambil lah. Lagi sekali dia pusing pula, dia bagi tu suruh saya sign. Saya pun sign lah. Jadi pada malam tu siapa tak takut? Takut juga, tapi buat muka kering lah, berani kan. Saya perlukan semangat. Saya arwah atuk saya ni boleh dikatakan seorang pejuang lah. Menentang komunis dulu. 8 peluru masuk di badan dia. Dia bagi satu je. You pakai baju uniform, ambil gambar uniform tak dekat tepi sebagai semangat. Saya buat macam tu. Alhamdulillah naik semangat. Kawan-kawan saya datang melawat. Saya kata boleh tak korang datang pakai uniform? Aku nak tengok korang datang. Malam tu rasa macam security guard pun saya ingat 2-3 orang naik. Dia kata, you saya kena tangkap lah. Tak, ini semua kawan saya. So dia orang heran kan. Jadi pagi tu bila saya ditolak tu, saya tak ada rasa apa. Cuma saya minta dengan ibu bapa saya, jangan datang. Sebab saya tak boleh melihat mak saya menangis. Saya tak boleh. So saya kata, mak boleh tak? Mak jangan main. Mak duduk dekat rumah. Siap, insyaAllah saya balik. Mak doakan. Jadi TV3 pula bawa mak saya pula pergi dekat tu. Jam. Aduh, kita duduk atas tu, dah tolak tu, nurse datang, cik ni ke betul ke you punya tanda tangan, betul ke you punya nama, tengok tag apa semua. Saya tengok, alamak mak saya. Aduh. Saya kata, aduh, macam mana saya nak buat ni. Saya senyum lah, saya gurau-gurau. Habis nurse saya kacau. Dan sebelum tu kan, habis saya macam tak nak tunjukkan yang saya ni takut lah. Bagi mak saya kata, jangan risau, tak ada apa. Semua saya percaya. Dan saya percaya pada doktor lah. Doktor boleh buat benda tu. Ya. So kita buatlah operation tu. So alhamdulillah operation tu berjaya. Dan inilah sekarang saya selepas sebulan saya buat operation, saya dah terjun payung. Saya buat sukan terjun payung. Ya, saya suka, memang saya suka terjun payung ni, saya suka. Naik daripada kapal terbang tak ada pintu, tengok ke bawah, jenam. Jadi sekarang saya buat penerjunan dah hampir 100 kali penerjunan. Alhamdulillah. Jadi, tapi seronok duduk kat atas macam burung. Rasanya itulah masa paling kita rapat dengan Allah. Ya, 99.9 selamat. 0.1 tu, itulah tak selamat. Itulah kita bergantung kepada Allah bila kita keluar daripada aircraft. Dan saya juga coach untuk equestrian. Ya, saya mengajar horse management dan juga saya melatih atlet-atlet. Ya, sebelum ni saya di Singapura, melatih atlet di Singapura, dan saya dipinjamkan ke Myanmar untuk melatih atlet di Myanmar, dan yalah, saya menangkan Malaysia juga. So dapat Myanmar dapat silver. Dari segi fizikal tidak langsung mengganggu aktiviti. Saya rasa hati yang takut ada kat Afiq. Hati yang mani dia tinggal. So saya tak ada, alhamdulillah saya tak ada rasa takut. Tapi Afiq lah takut. Saya suruh dia naik kuda dia takut. Takut. Nak naik motor dia takut. Tak tahulah kan, mungkin. Tapi itulah. Alhamdulillah tak rasa takut juga. Dan tumahan orang ni macam-macam. Ini balik pada tumahan orang cakap fitnah saya. Orang kata, kenapa saya buat? Orang kata, oh dulu mak dia tu girlfriend saya. Allah, mak. Saya tak kenal pun. Dia kata sebab tu saya sanggup berkorban macam tu. So macam-macam. Macam doktor kata, dia kata saya dapat duit untuk buat tu. Tak, saya tak pernah dapat duit untuk buat operation tu. Tak pernah dapat. Dan ada satu rakan saya, dia bagi tahu, Angang ni nak buat apa ni? Nak buat macam ni, nak ambil nama, jangan nak buat benda macam ni. Saya kata, kenapa akak cakap macam tu? Saya kata, akak ada anak.
Ada anak perempuan kan. So kalau anak akak jadi yang macam ini, kalau saya datang nak bantu, adakah akak akan cakap benda yang sama? Dan dia sengap, dia minta maaf. Jadi benda ni tidak jadi di kepala, dekat kita, so kita boleh cakap. So tak ada masalah untuk untuk nak kongsi organ kita dengan orang lain. Saya kata Allah tahu yang kita perlukan di sini. So bolehlah lepas ni kita sama-sama untuk menyertai Ustaz Ashraf untuk kita sign untuk ni organ. Boleh Ustaz? Boleh tak Ustaz? Masya-Allah. Ya Ustaz dah, saya rasa Ustaz pun selalu derma darah kot. Kan? So untuk mula-mula tu nak kenal jarum, nak rasa duduk dekat hospital, cuba derma darah dulu. Selepas tu cuba pergi yang lebih besar. Sebab itu yang saya buat. Mula-mula start derma darah. Lepas tu nurse cakap, cik tak nak derma platelet. Platelet tu nak tambah. Platelet tu ni dia beritahu, proses dia agak lama sikit. Okey, bolehlah ni kita buat praktikal dulu sebelum masuk begini. Dan saya buat platelet dan saya ulang dengan darah, kemudian platelet lagi. So cuba biasakan dengan yang itu dulu sebelum kita pergi yang lebih besar lah. Ya, itu saja. Sekian. Okey, terima kasih Saudara Wan Hafizan. Jadi itulah tadi bawa perangan daripada hati ke hati daripada seorang. Saya rasa kita tak pernah tahu perkara ni. Ya, kita tak pernah tahu. Ya, kita di antara orang yang yang berpeluang, yang bertuah, dapat mendengar daripada betapa orang kata tu bukan semudah yang kita jangkakan. Ya, kita ingatkan benda itu berlaku dengan mudah dan sebagainya. Ya, dan mana beliau sendiri menghadapi dari segi psikologi dan sebagainya, ya, dan tak kurang juga apa yang saya katakan tadi, persepsi manusia itulah yang paling berat sekalinya, ya, di mana berbagai-bagai tomah dan sebagainya, ya. Kadang-kadang itulah kita dah okey, tapi bila ada pula orang yang mencucuk dan sebagainya itu menyebabkan kita akan jadi berfikir dua kali dan sebagainya, ya. Jadi saya rasa itu satu perkara yang memberi suntikan semangat kepada kita. Kalau macam Saudara Wan cakap tadi, kita derma darah pun takut, ya. Jadi itu seharap dia matilah, ya. Jadi kita harap, ya, dengan pengalaman yang first hand kita panggil, ya. Bukan kita baca daripada rencana akhbar, bukan kita dengar interview TV dan sebagainya. Kalau kita dengar interview TV tadi mungkin kita kata entahnya edit dia, tipu je kot, ya. Ada TV ke ada rakaman dia, edit je. Orang tak betul tu dia padamnya tunjuk yang sokong kan. Jadi ini kita tadi tak ada live, ya, per live first hand. Jadi saya rasa kerana kita pun lepas ni ada aktiviti lain, ya. Saya harap kalau ada apa-apa soalan, kita buka soalan kalau ada daripada penonton. Ada soalan tak sebelum kita menutup forum kita? Ada soalan? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah adik Afiq sekarang ni belajar di tahfiz dekat Selayang. Ya. Alhamdulillah, dan dia keadaan sihat lah. Alhamdulillah. Umur dia sekarang ni 14 tahun dah. Okey. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ya, ada. Dia cakap perkenalkan diri sikit, ya. Assalamualaikum. Nama saya Abdullah Omar Mahfuz. Pelajar Diploma Sains bahagian 6. Soalan saya, dalam perspektif masyarakat, masih ada yang mengatakan memang betul organ ini adalah pinjaman daripada Tuhan, dan masih ada masyarakat yang mengatakan kalau kita kembali nanti, kita perlu ada organ itu semula untuk dipulangkan. Apa komen Ustaz? Agar start dan direct Ustaz tu, maka saya rasa start ni anggapan dia kalau kita bagi kornia kepada orang, dan besok ke akhirat kita buat tak nampak jalan, dia kata. Silakan Ustaz. Okey, kita ni ada alam yang berbeza. Alam-alam syahadah. Ini alam syahadah yang clear kita tengok. Dan kita ada alam barzakh, dan kita ada alam selepas ini, alam akhirat. Bagi orang Islam, dia percaya benda ni. Ini antara akidah kita. Tak percaya itu keluar daripada akidah.
Baik, kita keluar daripada alam ni, kita cerita tentang alam selepas ini. Bukankah zaman Nabi? Zaman Nabi ada sesuatu yang pernah disyariatkan yang membuatkan orang tergila-gila untuk mendapat kelebihan itu. Salah satunya ialah kelebihan mati syahid. Ada satu doa daripada Abdullah bin Jahshi. Doa ini menggegarkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia orang duduk, dua orang bincang. Tengah-tengah bincang nak perang, Abdullah bin Jahshi dia doa, ya Allah. Mula Sa'ad doa tu. Ya Allah, besok nak perang, ya Allah. Berilah kekuatan untuk kami, ya Allah, menempuh musuh-musuh, ya Allah. Perang, zaman tu zaman perang. Zaman tu zaman orang buka empire, Rom, Parsi, zaman-zaman tu. Standard lah perang. Jadi bila Abdullah Jahshi pula doa, kalau aku doa kamu aminkan. Abdullah Jahshi doa, ya Allah, besok peperangan, pisahkanlah telingaku, hidungku daripada jasadku. Dan aku ingin bertemu dengan engkau dalam keadaan aku tidak mempunyai telinga dan hidungku. Lalu engkau bertanya kepada aku, wahai Abdullah, di mana telinga dan hidungmu? Dengan bangga aku akan jawab, aku beri telinga dan hidungku kepadamu, ya Allah. Saya rasa mungkin ada orang yang boleh jawab, mana pergi hatinya? Kan? Apabila dia telah mengorbankan, ini tidak menjadi syarat untuk kita bertemu dengan Allah dalam keadaan sempurna. Ada orang mati di tengah-tengah lautan. Ada orang mati tak sempurna anggota tubuh badan. Memanglah tak disuruh kita dengan sengaja, hanya kita saja-saja buat keluar tak tepi, tak ada. Tetapi tidak menjadi syarat. Kita akan bertemu dengan Tuhan, semua temu dengan Tuhan. Jangan kata kita ketemu semua umur 33, 34 tahun. Lebih kurang umur tu ya. Saya sekarang 30-an, lebih kurang macam itulah 3. Macam ni peringkat umur ni. Imam Ibn Katsir kata kita akan datang yahsyurun nas yaumil qiyamah hufah, kamu akan datang tak pakai kasut dan dalam keadaan orang muda. Orang yang sederhana muda. Tengok ulama tafsir kata lebih kurang 32, 33, 34 tahun. Mana pergi kita usia tua-tua tu hilang semua jadi muda balik. Maksud di sini alam di sana lain. Alam di sini lain. Ceritanya berbeza. Kita masuk dalam kubur cerita lain. Nampak benda lain. Kita duduk di atas bahu orang iring jenazah, lain isu dia. Ada satu hadis saya teringat apabila seorang peringatkan, ada seorang hantar mesej kemarin, saya teringat bila isu gerhana matahari. Ada seorang sahabat saya, ustaz, dia telefon, dia cerita gerhana matahari ni. Kita ni kadang-kadang seronok, dia kata. Sedangkan Nabi mundar-mandir dalam keadaan sedih. Nabi risau tentang kekuasaan Tuhan. Kita tak tahu nak mati bila. Dia sebut ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bila mana dibawanya kita di atas bahu. Jenazah ni kita sunnah iring dia sampai ke kubur. Dan sunnah kita jalan cepat-cepat tau. Sunnah jalan cepat-cepat. Dia tak boleh lambat-lambat. Jalan pun kena cepat-cepat. Kerana apa? Orang yang berada di atas bahu-bahu tu, jenazah yang berada di atas bahu, kalau dia orang saleh, dia akan menyebut asri'u, asri'u, asri'u. Cepat bawa aku. Aku nak masuk dalam kubur. Kerana kubur itu tempat yang cukup indah bagi aku. Dan orang yang tidak melakukan amal saleh, dia akan mengatakan, ya wailati, celakalah kamu dan celakalah aku. Kemana kamu nak bawa aku? Kamu nak bawa aku kemana ini? Dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi beritahu, inilah beza alam dunia ini dan juga alam selepas ini. Kerana orang yang bawa itu tak dengar jeritan orang yang berada di atas bahu. Tak dengar jenazah. Sekiranya mereka mendengar jeritan jenazah itu, kata Nabi SAW, nescaya manusia semua akan jatuh pingsan. Ya, jatuh pingsan. Mak jatuh pingsan. Mak pingsan. Baru dekat TV tengok. Maksudnya saya nak sebut sini, alamnya berbeza. Jerit ke, sakit ke, tak sama dengan alam ini. Allah alam. Okey, ada apa lagi soalan? Ada soalan lagi? Tak ada. Jadi kita tak tahu kematian kita macam mana, ya. Buatnya misal kata kita mati ngap dia buaya kepala kita mati pun tak ada kepala juga. Kan? Jadi sebelum kepala kita hilang, baik kita remang dulu. Bukan remang kepala tak boleh lah remang. So, Ustaz kata tadi kalau kita ngap dia tak ada masalah, dia tak menjadi syarat. Ngap kita kepala tak ada, macam mana kita di akhirat besok tak ada kepala ke? Setengah orang dia risau, betul. Saya faham soalan-soalan tu selalu tanya macam mana dalam keadaan tak sempurna. Adakah kita akan dibangkitkan tak sempurna? Tidak, dia akan dibangkitkan sempurna. Okay. Kalau kita dah tak sempurna, yang tua-tua dia kenapa tak datang bongkok? Tapi datang dalam keadaan sempurna macam anak muda. Sebab ini alam yang berbeza. Mungkin dia lebih bercahaya daripada kita.
Sebab di hari akhirat ada orang yang wajahnya bercahaya, ada orang wajahnya seperti dibakar oleh api neraka. Ulama bincang, adakah orang yang kulit putih pakai keputih-keputih ke? Ada orang macam tak. Amalan dia akan datang dengan keadaan bercahaya. Tak semestinya ikut kulit macam mana waktu dia hidup. Bilal bin Rabah, dia akan datang dalam keadaan putih berseri, bercahaya. Allah. Tak ada. Ya, okey, saya rasa waktu kita pun dah cukup masanya ya. Jadi saya rasa saya sekali lagi lah mengucapkan banyak terima kasih ya kepada ahli panel kita ya yang pada petang ini. Tapi sebagai kesimpulannya saya juga untuk orang kata take home message ya. Jadi kita buat rule of two ya, undang-undangnya dua ya. Jadi kita kata apa penamaan organ ni kita boleh bagi kepada dua, satu organ, satu tisu. Ya, organ tu ialah seperti jantung ya, hati, buah pinggang ya. Hati tu biasanya kita tak ambil penuh lah ya. Dan keduanya ialah tisu. Tisu tu macam-macam kita boleh derma ya. Kulit, kornea ya, injap jantung ya. Dan salur darah pun boleh. Sekarang ni lebih moden lagi, kita boleh derma stem cell pun boleh dermakan. Somsom tulang pun boleh. Ya, itu dari segi penggunaan organ. Itu bagi pada dua, satu organ, satu tisu. Yang keduanya kita juga boleh bagikan penderma tu pula. Penderma tu kepada dua juga. Hukum ni, hukum dua ni, dua ya. Hukum dua, penderma boleh jadi penderma hidup ataupun penderma mati. Okey? Penderma hidup tadi, benda yang boleh diderma tadi, itulah buah pinggang ya, hati ya. Jantung tu salah derma masih hidup. Kalau bagi jantung awak kepada orang masih hidup, awak pula tak hidup ya. Jadi itu sebagai penderma mati ya. Jadi tisu-tisu tu semua kebanyakannya penderma mati. Macam stem cell tu marrow boleh kita jadi penderma hidup. Okey, yang keduanya berkaitan dengan kematian. Tadi Dr. Nazar telah ceritakan bahawa kematian ni pun ada dua. Ya. Bukan maknanya mati dua kali ya. Dia kematian ada dua, satu kita panggil kematian kerana jantung berhenti ataupun bahasa medical kita panggil cardiac arrest. Ini yang biasa kita dengar lah, selalu mati. Kalau cardiac arrest tu memang mati lah. Itu tak ada benda lah ya, doktor pun tulis cardiac arrest, matilah tu. Ya, cardiac arrest tu sebenarnya bahasa halus mengatakan mati. Dia doktor tak kata mati, dia kata cardiac arrest, matilah dah tu. Yang keduanya ialah brain death atau kematian otak. Ya, jadi kematian otak ni dia tidak straightforward daripada kematian jantung berhenti tu, sebab dia melibatkan pansi otak tu telah tidak jalan. Tetapi paru-paru dan sebagainya masih boleh bergerak sebab kita pakai pump tu, bantuan, alat pernafasan bantuan tu ya. Jadi untuk mengesahkan kematian brain death tu memerlukan dua orang pakar membuat assessment sebanyak 2 kali. Ya, 2 pakar berlainan, dia kena buat assessment kepada orang tu, ada dia punya scale dia ya, bahawa confirm orang ni tidak ada pansi otak dah dan dia diistilahkan sebagai mati brain death, mati otak ya. Jadi orang tu boleh kita, itu saya ada Fatwa Kajian Negeri Selangor tu telah membincangkan perkara tersebut dan mengharuskan ya orang yang mati otak tu untuk diisytiharkan mati dan boleh diambil organnya untuk didermakan jika dia mengikrar. Okey. Jadi itulah saja untuk sebagai kesimpulannya pada kita ya. Pada petang ini kita sama-sama dapat maklumat yang saya rasa yang amat berguna ya, yang sukar juga untuk kita mendapatkan ini di tempat-tempat lain. Dan kita pula kebetulan ya pada petang ini dapat kita mengumpulkan orang yang bahagian pakar kebahagian masing-masing ya. Dr. Hasnizah pakar bius dan juga intensive care daripada Hospital Tunku Ampuan Afzan ya, yang terlibat secara langsung dalam pasukan tim pemindahan organ ya. Dan juga kita ada ustaz imam muda kita, Ustaz Muhammad Asraf, yang begitu di mana dia sendiri pun elan dia kan, kita selalu tengok elan dia kan, dia saya sudah dia kan. Ini dia orangnya ya, saya sudah. Dia tunjuk kad hijau tu. Ini dia orang kita tengok dalam Astro tu, tiap petang tu elan ya, dia gelek-gelek lah, ada 2-3 orang lagi kan. Di antaranya ialah saya sudah tu, inilah orang yang sudah ya, berikrar, belum berderma lagi lah. Dia bawa ikrar baru ya. Jadi dan yang ujung sekali tu ya, sebenarnya kita dah dengar cerita tadi, kisahnya ya. Tapi bagi adik-adik yang lahir selepas tahun 95 tu mungkin tak begitu ingat cerita tu. Tapi kalau peringkat-peringkat orang umur dah 30 40 tu ya, memang TB3 pada masa itu Astro belum, tak tahu ada dah belum ya. Belum macam tak. Jadi masa itu TB3 ya. Saya ingat masa you keluar tu rancangan MHI. Selamat pagi pemirsa hari ini ya.
Kalau tak, apa bukannya arwah tu ke, arwah Aziz Desa ke apa ke? Aziz Desa, ya. Saya memang tengok budak ni tu. Dia tu budak lagi masa 25 tahun. Ya. Saya tengok memang kalau saya doktor pun saya tanya soalan sama ke dia. Awak ni betul ke gila tak ada ni, ya. Sebab kita takut dia punya psikologi dia tak betul, ya. Tapi kalau kita tengok tadi memang dia mempunyai psikologi test yang amat tinggi skor dia. Ya, memang dia very good, ya. The way dia cakap dan sebagainya tadi tu, ya. Sampai kata saya sendiri pun tak sampai, ya. Dia macam mana mak dia tadi, ya. Macam mana dia sedih dengan mak dia tadi, ya. Okay. Memerlukan kita punya psikologi yang kuat, ya, bukannya senang-senang, ya. Dan lepas tu semana yang telah diceritakan tadi, di mana dia pula sendiri selepas tu pula dah selepas buat pun TJ lagi ada orang, ya. Bahasa orang kata ni TJ pula lagi ada orang, ya. Mengatakan dia nak ambil duit lah sebagainya, ya. Ada hubungan dan sebagainya. Jadi itulah psikologi yang kita, saya kata Dr. Ana tadi, kita memerlukan ujian psikologi dulu sebelum kita orang kata tu mengesahkan bahawa seseorang itu boleh untuk layak sebagai penerima, ya, bukannya senang, ya. Jadi alhamdulillah kita berpetang ni kita dapat orang kata itu maklumat first hand daripada orang-orang yang berkenaan, ya, dari segi agama, dari segi perubatan dan juga dari segi pengalaman, ya. Jadi saya harap kita semua ambil iktibar dengan apa yang kita telah buat pada petang ini, dan kita harap sama-sama kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasukan pusat sumber transplant pun ada membuat borang, ya, untuk mengikraban tu. Jadi kalau kamu adik-adik semua buat ikrar tu, boleh keluar juga Astro, saya sudah. Ya. Jadi kalau nak keluar Astro, baik buat isi warna hijau tu. Tapi apa kita tahu tadi, mesti kita orang kata tu kita kena maklumkan kepada waris kita, terutamanya semualah, ya, kena maklum kepada waris. Nanti bila kita dah perlu, nanti kita tidak payah menimbulkan masalah walaupun kita telah sign. Okey. Jadi sekali lagi saya gitu minta ampunan maaf jika saya mengendalikan majlis ini terkasar bahasa yang kata tu, ya. Menyinggung perasaan, ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf. Segala kelemahan itu adalah kelemahan daripada diri saya, kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Wan Hafizal. Tepuk tangan kepada saudara Wan Hafizal, kepada Ustaz Muda Ashraf yang datang daripada KL, kepada Dr. Hasniza daripada Kuantan, Ustaz Tengah Abzan Kuantan. Jadi itulah saja, saya serahkan kembali kepada juruacara majlis. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.